Dan persoalan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi ataupun kejayaan ini akan dapat kita atasi. Masalahnya tak akan dapat kita atasi ketika kita mencapai apa yang dikatakan sebagai self-sufficiency level dengan izin SSL kalau kita memenuhi 100%. Terbukti sedikit waktu dahulu kita kekurangan ayam, kekurangan telur. Ayam dan telur mencapai SSL 114%. Timbalan speaker. Persoalannya apa? Ini persoalan yang saya mungkin daripada perbahasan yang dibuat oleh kawan-kawan yang berhormat yang sebelum tadi, kita berdepan dengan antara lainnya banyak faktornya, tetapi yang mau saya sebutkan, apabila kita hanya mendapat 65% SSL, tentunya kita terdedah kepada kejutan-kejutan ataupun economic shock seperti ini. Tatkala daripada 12 negara yang kita import beras itu, salah satunya adalah India. Ketika India menyekat import SSI ke negara kita, kita berdepan dengan suasana ini antara lainnya. Dan langsung dalam waktu yang drastik dan waktu yang singkat, tiba-tiba kita dapati bahawa import beras SSI itu melonjak kepada, saya sendiri turun untuk meninjau. Memang betul, kadang-kadang memang tidak ada SST itu, SSI itu pada harga 48, pada harga RM48 untuk 10 kilo pun ada timbalan speaker. Lalu apabila berlaku differential ataupun perbezaan harga ini, beras tempatan menjadi rebutan dan banyak alasan-alasan diberikan, panic buying, dikatakan sebagai sorok, yang dikatakan sebagai membuat packaging, menukar kampitnya dan sedikit waktu tadi bagian serai menyebutkan tentang kartel dan sebagainya. Itu pun dipersalahkan tentang hal ayam dan telur juga. Tuan Speaker, saya boleh bercakap tentang hal ini, terlebih telah banyak yang diperjelaskan. Apapun alasannya, persoalannya ada langkah-langkah jangka jauh yang perlu kita tangani. Cumanya dalam hal yang saya nak simpulkan dalam 2 minit ini, saya menekankan tentang peri pentingnya untuk pasaran jangan terlalu kita herotkan. Jangan terlalu kita distort dengan izin. Kerana apa? Pasaran itu ada punya equilibriumnya, punya keloknya, punya undang-undang, tawaran dan bekalan itu, supply demand economics itu. Dan tatkala kita terlalu mencekik pasaran, inilah akibatnya antara lain. Kita tentukan harga lantai, satu hal. Kita berikan subsidi kepada pesawah, satu hal. Tapi dalam rantaian bekalan daripada pesawah kepada pengilang, kepada pemborong dan akhirnya pada peruncit, setiap satu peranan dan players itu dia punya margin keuntungan ataupun profit margin yang mereka mahu kekalkan. Dan tatkala mereka terkesan, dalam hal ini kita lihat apabila differential price itu tinggi berbanding dengan SSI itu, mereka juga dikatakan macam-macam yang mereka kononnya lakukan. Persoalan yang besar yang saya mahu kerajaan pertimbangkan dalam kerajaan Madani ini, apakah boleh kiranya jangan terlalu fix, jangan terlalu ketat, jangan terlalu dikatakan sebagai tidak anjal, apabila kita menentukan sama ada ceiling price ataupun harga lantai. Harga ceiling dan harga rantai. Sebab kita sudah mengherot. Kita sudah mengherot pasaran itu. Dan pasaran itu ketika diherot, berlakulah pelbagai human behavior dan moral hazard dengan izin. Apabila mereka cuba untuk mengekalkan profit dan cuba untuk pass on cost itu, cost input itu yang kita bercakap tentang banyak hal tadi, harga baja, racun, benih, jentera dan sebagainya kepada akhirnya pengguna, consumers. Okey, saya tekankan betapa mustahaknya Timbalan Speaker dan Menteri untuk kita pertimbangkan. Saya tidak kata kita kena apung segalanya, khasnya harga ceiling atau kita tentukan harga lantai dengan harga tertentu. Cumanya saya mahukan kerajaan Madani ini lebih kerap untuk membuat reappraisal, membuat review
khasnya apabila tekanan-tekanan global, sama ada perang geopolitikal, sama ada perubahan iklim dan sebagainya itu, supaya lebih anjal dan kita memandang kepada semua rantaian pesawah, daripada pesawah, pengilang pemborong, dan akhirnya kita semua perlu dijaga. Tetapi persoalannya kalau kita sudah awal-awal lagi mencekik, we distort, we strangulate pasaran market forces itu. Saya bukanlah a great believer of Adam Smith punya invisible hand, tetapi kita juga perlu ada the neo-Keynesian intervention of the market dengan izin. Maka saya harapkan kerajaan Madani lebih bersedia untuk sentiasa membuat pertimbangan, ya, sama ada harga lantai ataupun harga ceiling itu kerap diziarah kembali, dinilai kembali, supaya tidaklah selama-lamanya mereka dicekik, dan akan berlaku pastinya sorok, akan berlaku pastinya kartel, kerana kita kerajaan yang sedikit tidak sensitif dan cepat, agile, ya, untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dasar itu. Dasar ini adalah public policy, ya. Dia bukan satu yang fix, ya. Dalam Islam pun segalanya dalam hal muamalat ini, dalam, kalau diizinkan saya sebutkan, al-aslu fil asyai ibahatun. Semuanya mubah, semuanya boleh. Tak ada yang halal haram dalam perkara yang tidak ditentukan halal haramnya dengan jelas dengan nasnya. Jadi justru kerana itu saya percaya kerajaan Madani ini lebih mampu, ya, untuk melihat perkara ini dengan short term measures, dan juga menekankan tentang bagaimana kita mampu, ya, kembali untuk menentukan kedudukan kita 41 daripada 100 berapa tadi 13 negara on global security, keterjaminan, dan kita adalah nombor 8 dalam Asia Pacific dan nombor 2 dalam Asia Tenggara. We must make sure bukan saja pilihan-pilihan ini kita sebut-sebut yang banggakan, tetapi sesungguhnya kita tentukan keterjaminan makanan ini benar-benar dapat kita pastikan untuk rakyat kita. Terima kasih, Balan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Dipersilakan Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebelum ini pelbagai jaminan telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Antara contohnya ialah bekalan beras stok dagangan sebanyak 650,000 tan mencukupi bagi menampung keperluan bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Masih belum menjawab sebenarnya isu kekurangan bahan asas itu di pasaran, seperti dihadapi oleh penjual dan dirasai oleh pengguna pada hari ini. Jadi dengan penerangan Menteri pada hari ini, saya harap jaminan terbaru dan juga penerangan ini akan benar-benar dapat menjamin keterjaminan makanan kepada rakyat ini, insya-Allah. Saya ada beberapa persoalan yang ingin saya tanyakan Yang Berhormat Menteri. Ialah pertama, isu menukar bungkusan beras. Adakah benar berlaku? Jika ada, apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak kementerian? Dan apakah sudah ada tangkapan? Yang kedua ialah apakah tindakan penguatkuasaan yang telah diambil terhadap pihak yang didapati memanipulasi rantaian bekalan beras tempatan, serta plan untuk meningkatkan ketelusan dan accessibility data serta maklumat padi dan beras di seluruh rantaian bekalan. Yang ketiga, apakah perancangan terperinci kementerian untuk memastikan sistem pemantauan bersepadu yang lebih telus bagi bekalan bahan-bahan makanan utama negara supaya intervensi bekalan tidak terputus, terutamanya beras. Yang keempat, apakah usaha kementerian untuk mengawal aktiviti kartel beras dan monopoli dengan kerjasama kerajaan negeri dalam isu Tuan Di-Pertua, dalam isu kerjasama dengan kerajaan negeri ini, kerajaan ataupun kementerian boleh melihat kejayaan yang dibuat oleh negeri-negeri sebelum disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi, seperti yang berlaku di Kedah berkaitan melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah dan juga Negeri Terengganu dalam memastikan dalam usaha untuk meningkatkan hasil beras ini. Ini termasuk usaha pemodenan melalui pertanian IR 4.0 dan penyelidikan dan pembangunan seperti ladang padi pintar serta penggunaan drone tanaman. Langkah ini penting untuk mengenal pasti tahap kesediaan petani beralih ke teknologi baharu dengan sokongan dalam pemindahan teknologi. Selain itu, usaha meneroka potensi varieti beras tempatan termasuk kawasan di Sabah dan Sarawak yang sesuai untuk penanaman padi dengan lebih 500 padi unik. Soalan yang kelima ialah apakah status pembangunan R&D teknologi varieti benih beris padi baharu bagi menggalakkan kemasukan pemain baharu seperti sektor swasta berbanding
kebergantungan kepada entiti penyelidikan dan pembangunan tunggal di Malaysia. Ini memandangkan negara-negara pengeluar beras lain seperti Thailand, Filipina, India dan sebagainya mengeluarkan lebih banyak warian benih padi berbanding Malaysia. Bagaimanakah kerajaan merancang untuk mengurangkan monopoli dalam penyediaan kos pengeluaran dengan memperkenalkan lebih banyak pembekal dan pilihan ke arah kos pengeluaran yang lebih mampan? Ini termasuk mengurangkan kebergantungan kepada syarikat-syarikat tertentu yang menyediakan anak benih padi dan kawalan serangga dengan memperkenalkan pilihan yang lebih murah kepada petani seperti insentif untuk petani yang menghasilkan benih sendiri. Jika kerajaan mengambil pendekatan jangka masa pendek, iaitu penyerapan kos harga beras import, maka apakah implikasi kepada situasi keuangan negara, industri padi dan kesan kepada perancangan yang diambil, termasuk penanaman padi 5 kali dalam masa 2 tahun? Tuan Di-Pertua, soalan yang ke-6 ialah berkaitan dengan isu stockpile beras negara. Berapakah stockpile sebenar setiap masa yang ditetapkan? Dan kenapa stockpile sedia ada sama ada 250,000 tan metrik atau lebih tidak diguna untuk menampung kekurangan beras sekarang? Jika benar beras putih tempatan tidak cukup bekalan dan beras putih import naik harga, di mana stockpile ini disimpan dan siapa yang menyimpan bagi pihak kerajaan? Berapa juta kerajaan peruntukkan setahun untuk kos membeli dan menguruskan stockpile milik negara ini? Dan apa jadi kepada stockpile tersebut selepas tempoh sah laku beras tersebut? Biasanya kualiti beras boleh bertahan hanya 6 bulan berbanding padi boleh disimpan sehingga 4 tahun. Tuan Di-Pertua, saya menyokong sebarang usaha bagi memastikan jaminan makanan khususnya rantaian beras mencukupi dalam negara kita ini. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh saya menambah sedikit? Tanjung Karang. Yang Berhormat, ini bukan giliran Yang Berhormat duduk. Ada masa tadi dah. Walau sedemikian, budi bicara saya. Dipersilakan Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan selepas penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang sanggup hadir tampil di dalam Dewan Rakyat untuk memberikan peluang kepada ahli-ahli Dewan Rakyat memberikan pandangan masing-masing terhadap isu yang melanda negara kita. Sebab isu ni perlu kita selesaikan sebelum ia menjadi krisis. Ya, nak kata beras ada ke tidak? Ada. Cuma beras putih tempatan tak ada. Jadi masalah ni perlu kita tangani sebelum ia menjadi krisis. Kita tahu, kalau nak sebut keterjaminan makanan, isu pertama adalah kita pastikan makanan ruji rakyat Malaysia ada bekalan yang mencukupi di pasaran runcit. Masalahnya saya lihat sebegini. Kita hanya menghasilkan 62.6% beras putih tempatan. Maknanya 37% kita bergantung kepada beras import. Dan daripada 62% tempatan tersebut, seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, hanya 40% saja yang ada di pasaran runcit. Ini yang saya rasa rakyat tak tahu. Saya sebenarnya terkejut dengan apa yang dibentang oleh Yang Berhormat Menteri yang sangat jujur maklumkan pada rakyat. Kerana sebahagian besar ataupun lebih kurang separuhnya dia pergi kepada pihak industri dan sebagainya. Jadi apakah cara kita dari segi masa depan untuk memastikan masalah ini tak berlaku? Saya berikan satu contoh. Sekiranya kebergantungan kita kepada beras tempatan naik kepada 90%, maknanya beras import hanya setakat 10% saja. Masalah yang berlaku hari ini tidak akan berlaku. Tak kira lah India tu nak sekat ke nak ralang ke beras dia import keluar, ekspor keluar. Kita tak dapat import dari India pun tak apa. Sebab kita mempunyai kebergantungan 90%. Tapi hari ini sebab 62%. Saya berikan satu contoh, satu yang saya rasa kita kena pelajari. Apa yang berlaku di Jepun. Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen untuk Pertanian baru aja balik dari Jepun. Yang Berhormat Menteri pun tahu. Kami berlima ada di Jepun beberapa hari. Jepun lebih 50% petaninya berusia 60 tahun ke atas. Dia hadapi masalah orang tua, warga emas yang lebih teruk daripada Malaysia. Tetapi produktivitinya cukup tinggi. Dia tak menjejaskan produktiviti. Dan Jepun boleh membekalkan beras tempatan
100% kepada rakyatnya yang berjumlah, kepada penduduknya yang berjumlah 125 juta orang. Kita di Malaysia ni 30 lebih juta. Kalau Jepun boleh dari segi ni, saya rasa ada banyak yang kita boleh belajari. Sebab produktiviti peratusan yield dia sangat tinggi compare dengan kita. Jadi saya berharap supaya kerajaan ambil inisiatif terhadap smart farming, smart agriculture dalam hal ini. Perkara kedua adalah berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh BENAS. Sejak bulan Julai telah dimaklumkan bahawa India melarang ataupun menyekat ekspor beras keluar. Apakah tindakan daripada BENAS ketika itu? Ya, BENAS hanya menaikkan harga yang di pintu gudang BENAS pada 1 September daripada 1 tan metrik RM2,350 kepada RM3,200. Tetapi sebelum tu, apa yang BENAS telah lakukan sebagai pengimport tunggal untuk beras import dari luar? Saya berharap Yang Berhormat Menteri boleh memberikan penjelasan ini. Sebab ini sangat penting. Kita bagi monopoli, kita bagi hak konsesi khas kepada BENAS. Dan BENAS ada tanggungjawab untuk pastikan. Sebab perjanjian dengan BENAS ketika ini akan berlangsung sehingga tahun 2031. Saya tahu BENAS ada bagi 30% keuntungan kepada pesawah. Saya menyambut baik. Saya bersetuju untuk bantu pesawah. Sebab mereka ni pun perlu dibantu untuk mereka terus menghasilkan produktiviti yang lebih baik. Cuma masalahnya saya nak tanya, tahun lepas berapakah bayaran daripada BENAS untuk pesawah kita? Dan tahun ini, hari ini sudah masuk suku keempat, tahun 2023. Saya pernah dengar BENAS akan bayar 60 juta. Betul tak? Dah bayar ke belum? Setakat hari ini, 9 hari bulan Oktober, berapa yang setelah dibayar oleh BENAS kepada pesawat kita? Saya rasa ia sangat mustahak. Dan apakah pihak menteri, kementerian boleh mengkaji semula, menambah baik mana yang sepatutnya untuk pastikan masalah yang berlaku ni tidak berulang pada masa akan datang. Dan perkara ketiga yang saya nak sebutkan di sini adalah berkenaan minta sedikit masa. Yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan analisis kimia oleh Mardi dan juga Jabatan Kimia. Saya nak tanya, berapa cepat analisis sama ada beras tu import atau tempatan dapat dikeluarkan? Jangan kita hantar lab, tunggu 2 bulan baru keluar. Tak ada makna lagi. Itu yang saya nak tanya. Dan saya nak tahu juga, apakah tindakan setakat ini? Ini soal tukar plastik dan sebagainya. Memang kita dengar sejak 2-3 minggu dulu, di merata tempat kata ada tukar plastik semua. Ada ke tak ada? Apakah statistik yang daripada ops bersepadu yang telah dilakukan? Saya rasa perkara ini penting. Kita tak mahu ada orang ambil kesempatan. Bila kita susah hadapi masalah, jangan ada peniaga yang ambil kesempatan pula. Jadi yang perkara keempat yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan pengagihan yang melibatkan Pharma dan juga LPP. Yang Berhormat Menteri pada 20 September lepas pernah menyatakan bahawa Pharma akan mengagihkan 400 tan metrik, LPP 300 tan. Mengikut pembentangan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, Pharma setakat ni telah mengagihkan 109 tan dan LPP 60 tan. Jadi yang baginya bila? Saya nak tanya. Walaupun kita tahu itu bukan tugas hakiki dua agensi kerajaan ini. Jadi bila? Saya difahamkan program khas beras putih tempatan yang ambil masa 1 tahun. Saya nak minta Menteri, tak bolehlah 1 tahun. Benda ni kena selesai dalam masa terdekat. Kalau setahun, payah. Nanti negara akan jadi dalam keadaan huru-hara. Saya nak tanya juga, apakah ada kemungkinan pihak kerajaan memberikan satu lagi cara intervensi? Walaupun saya menyokong dan saya menghargai intervensi yang telah dilakukan oleh KPKM dalam menghadapi masalah ini. Boleh tak bagikan subsidi dalam tempoh yang sangat singkat? Contohnya 2 bulan. Sebelum petani ataupun pesawah tempatan kita menuai hasil. Dalam bulan ini kalau tak silap saya, dan dari India, saya difahamkan India akan ada hasil dituai pada bulan November. Jadi dalam masa terdekat ni, maybe 1 or 2 months ni, boleh tak kerajaan bagi subsidi khas untuk selesaikan masalah ni? Jadi saya berharap perkara ni boleh diselesaikan. Saya nak minta pandangan ataupun cadangan daripada Yang Berhormat Menteri, bilakah masalah ni akan kita dapat selesaikan? Itu saja. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Dipersilakan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Ketua,
Tuan Ketua, saya mulakan perbahasan saya pada petang ini dengan satu hadis yang bunyi mami muslimin isu rosan au yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu tayrun au bahimatun au insan illa kana lahu bi sadaqah. Yang maksud setiap muslim yang menanam tanaman, menumbuh tumbuhan dan dimakan tumbuhan tersebut oleh burung atau haiwan atau manusia, ini adalah sedekah. Yang amat Tuan Ketua, isu beras adalah suatu isu yang amat kritikal. Terima kasih kepada Menteri yang membentangkan penangan pada isu beras pada kita pada petang ini. Walaupun sebelum ini dinampakkan ada penafian hal tersebut. Terima kasih. Dan saya mencecah umur 60 tahun. Inilah kali pertama saya melihat rakyat Malaysia berebut-rebut untuk mendapat sekampit beras. Adalah sesuatu yang amat memalu dan mendukacitakan selepas 60 tahun kita merdeka. Tuan-tuan Ketua, saya terbaca apa yang telah diteks oleh keganda saya daripada Pasir Gudang beberapa minggu yang lalu yang mengadu kepada pihak kementerian dan juga select komiti berkaitan kekurangan beras di tempat beliau. Dan ianya mendapat liputan yang meluas dalam media, dan kerana aduan tersebut, beberapa hari selepas itu keadaan saya beras berduyung-duyung datang ke Pasir Gudang. Tapi ia tidak menyelesaikan masalah, kerana masalah ini adalah masalah di seluruh negara. Saya berkesempatan untuk ke beberapa tempat pasar raya di Kuala Berang dan menemui pengusaha ataupun tuan punya pasar raya. Mereka mengeluh untuk mendapatkan beras, dan jawapan yang diterima daripada pemborong kepada mereka atau pembekal kepada mereka ialah nanti ada stok beras, kami akan hantar. Jadi ini sesuatu yang amat mendukacitakan. Kita juga ada masalah berkaitan dengan gula putih. Kita ada masalah berkaitan dengan gula murah yang terpaksa dibeli. Untuk nak beli gula murah, terpaksa beli gula mahal. Walaupun ini satu kesalahan. Yang amat Ketua, saya ada membaca laporan tentang kenyataan Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan bahawa Kemboja, Vietnam dan juga Thailand menyatakan kesediaan untuk menampung bekalan beras kepada Malaysia. Persoalannya ialah sepatas mana hal tersebut, bantuan beras tersebut akan tiba ke negara kita, adakah ia telah berjalan ataupun masih menunggu masa untuk berjalan. Persoalan yang kedua ialah dengan kemasukan lebih banyak beras import. Ini bermakna rakyat terpaksa membeli beras pada harga yang lebih mahal kerana hanya bekalan beras import yang ada di pasaran. Ini juga mendukacitakan kita dan suatu benda yang pelik tetapi benar. Beras tempatan dikatakan 60% bagaimana yang sahabat saya rasa katakan tadi. Beras import 38%. Tetapi yang ada dalam market hari ini yang 38%. Yang 60% lebih ini hilang entah ke mana. Jadi di sini saya setuju apa dikatakan oleh beluran, mungkin ada manipulasi di mana-mana kerana mungkin peniaga-peniaga ini mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan yang lebih dengan menjual beras tempatan tapi dilabelkan dengan beras import. Sebagaimana yang kita lihat beberapa TikTok sahabat kita yang mengatakan bahawa mereka menampal tempat beras tempatan tersebut dengan beras import. Jadi ini diharap pihak kementerian untuk mengambil perjalanan yang serius kerana ia membebankan rakyat Malaysia. Mohon sikit penjelasan, boleh sit belakang. Sit. Sila. Adakah yang Muhammad Hulu Terengganu setuju ada pemain industri mengatakan bermulanya kenaikan harga beras import dan kekurangan beras putih tempatan ini apabila pengilang-pengilang menaikkan harga padi RM1,700 per tan, ya. Maknanya refleks daripada keadaan itu. Yang kedua, adakah yang setuju ketika mana langkah intervensi yang terbaru diumum oleh Perdana Menteri RM400 juta akan diberi subsidi untuk para pengilang ataupun pemborong beras ini menghantar beras kepada pihak-pihak ataupun agensi-agensi kerajaan yang menyediakan makanan termasuk di penjara dan sebagainya. Adakah jumlah ini lebih baik diberi subsidi kepada para petani kita supaya ada tertutak harga lantai padi kita sehingga boleh dinaikkan RM1,500 berbanding hari ini hanya RM1,200. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Saya setuju dengan apa yang dikatakan tersebut dan pihak kementerian
pada pendapat saya, cadangan saya ialah untuk menambah lebih ramai lagi pegawai sedia padi dan beras. Kerana jumlah yang ada pada hari ini yang saya dapatkan cuma ada lebih kurang 100 orang, tak mampu untuk nak mengawal dan juga menjaga kepentingan ini untuk seluruh Malaysia. Jadi pertambahan pegawai tersebut perlu ditingkatkan untuk pastikan tidak ada mereka yang mengambil kesempatan di dalam keadaan rakyat berjata dalam kesusahan. Yang mana betul, selain daripada itu, mengenai langkah kerajaan melaksanakan operasi mengambil sampel. Yang Berhormat, duduk sekejap. Yang Berhormat Seputih perlu masa untuk berbincang ke? Kalau perlu mustahak, sila duduk luar ya. Teruskan. Terima kasih, Ya Ketua. Mengatakan bahawa mengambil sampel untuk analisis DNA. Nampaknya apa yang diperkatakan ini bercanggah dengan apa yang dijawab. Saya tahu yang betul. Timbalan Menteri KPDN Kawasan Hidup mengatakan bahawa tidak ada suatu alat yang boleh mengesan, membezakan beras tempatan dengan beras import. Tapi di sini dikatakan bahawa kerajaan mengambil DNA beras tempatan dan beras import dan dihantar ke Pejabat Kimia untuk dianalisis. Jadi yang Timbalan Menteri KPDN KT betul ke atau yang Kota Raja betul? Itu persoalan. Yang kedua, apakah langkah-langkah ini benar-benar membantu untuk mengesan? Kerana bila tukar saja pek, bagaimana dikatakan oleh pendang tadi, maka sukar untuk kita menentukan beras tempatan atau beras import. Dan adakah kementerian melaksanakan pemeriksaan resit ataupun invoice bekalan beras di semua peringkat rantaian untuk memastikan isu ini benar-benar tidak berlaku? Yang Berhormat Sri Gulong. Sikit lagi, sekejap ya. Saya juga beberapa kali membaca kenyataan Menteri dan Timbalan Menteri bahawa beras tempatan mencukupi. Jika ia benar mencukupi, seperti saya kata tadi, kenapa ia sukar untuk didapati di dalam market, pasaran? Yang betul saya rasa itu sahaja apa yang saya kongsikan. Diharap mendapat penjelasan yang sewajarnya daripada pihak kementerian untuk mengatasi agar perkara ini tidak berulang lagi kerana memalukan negara, kerana dah 60 tahun merdeka, perkara ini berebut beras masih wujud dalam negara. Terima kasih, Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Hulu Terengganu dipersilakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Timbalan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin dengan rendah hati membantu Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Kerajaan Persekutuan untuk mencari jalan penyelesaian berkenaan isu bekalan beras putih tempatan. Saya ada beberapa cadangan kepada kerajaan untuk mencari jalan penyelesaian tersebut. Cadangan saya itu terbagi kepada 3 fasa, iaitu cadangan jangka pendek, cadangan jangka sederhana dan cadangan jangka panjang. Pertama, penyelesaian jangka pendek. Saya mencadangkan kerajaan pusat naikkan harga lantai padi dari 1,200 setiap tan ke paras yang lebih tinggi, katakanlah kepada RM1,500 setiap tan. Petani-petani pesawah menuntut 1,700. Jadi kita carilah keadaan sama-sama menang, win-win situation. Petani padi naik harganya kepada 1,500 sebagai contoh, supaya pengilang juga ada yang modal dia kecil. Kalau 1,700 satu tan tu mungkin menghadapi masalah nak beli. Jadi kita cari jalan tengah. Sebagai perbandingan, gaji pekerja kilang, pekerja-pekerja biasa naik. Dulu sebulan 900, naik gaji minimum kepada 1,200 dan sekarang naik kepada 1,500. Mandatory. Tapi takkanlah harga padi untuk pesawah-pesawah dah tahun 2014 kekal. Harga lantai di 1,200. Naikkanlah. Kan, tak perlulah mereka terpaksa berharap sampai ke parlimen untuk menuntut itu. Simpati mereka, kesian mereka. Dan harga racun naik, harga benih naik, harga sewa mesin jentera naik, harga baja naik. Tuan Timbalan Yang Dipertua, penyelesaian jangka sederhana saya cadangkan
bukan mengejut, beransur-ansur. Yang Berhormat Menteri, saya cadangkan beransur-ansur kita tamatkan monopoli Bernas, syarikat swasta padi beras nasional. Bernas ni ada jasanya, tak boleh lupa ada jasanya. Dia memikul juga social obligation terhadap petani-petani yang padi dia tak berapa berjadi, tetap beli. Bernas telah lakukan itu. Tetapi walau bagaimanapun, untuk kepentingan negara dan rakyat, tak eloklah selama-lamanya Bernas hanya menjadi pemegang AP tunggal mengimport beras dari luar negara. Dan perjanjian ini akan kekal sehingga tahun 2031. Kita tidak, kerajaan memang terpaksa menghormati perjanjian kontrak dengan Bernas, tapi kaji aspek undang-undang. Lakukan pindaan perjanjian, semak semula antara kerajaan dengan Pernas, duduk baik-baik, semak. Sedangkan perlembagaan persekutuan boleh dipinda. Yang tak boleh dipinda kitab suci Al-Quran misalnya, tak boleh dipinda. Tapi perjanjian kerajaan dengan Bernas ini boleh dipinda. Secara kita menghormatilah rule of law kan, menghormati kontrak itu. Saya mencadangkan kerajaan fikirlah tambah jumlah pemegang AP supaya ada persaingan. Persaingan ini baik. Negara kita ini bukan negara ekonominya terpimpin dan sebagainya. Kita ekonomi pasaran. Kalau kita tengok industri telekomunikasi, ada Telefon Malaysia TM, kita ada Celcom, kita ada Maxis, kita ada DG. Saya Gudang. Ya. Terima kasih, Saya Gudang. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya tertarik dengan bila kita lihat pada apabila sekarang ni apabila harga belian menurun, manakala kos tanaman meningkat atau tinggi, termasuk kos belian biji benih. Sekarang ni berkali-kali meningkat biji benih. Itu tidak termasuk lagi penyakit-penyakit di awal tanaman, termasuk di hujung. Masa kita nak mengerak tu dia ada penyakit lagi. Kalaulah ada orang lama dia tahulah mengerak macam mana orang buat bendang. Lepas tu dia kena pula kemarau. Tak boleh ambil. Padi angin. Termasuk di kawasan masa banjir juga hancur habis. Jadi maknanya risiko yang ditanggung oleh petani-petani yang kita kata tadi dapat kaya dengan buat sawah padi tak betul. Sekarang ni sangat teruk petani-petani dengan kos yang sangat meningkat, perolehan tambah pula daripada 1,700 turun 1,200. Jadi kita harap pihak kementerian beri perhatianlah bagaimana kita nak buat penyediaan supaya tidak bergantung kepada import, kita sendiri bersedia untuk kita mengeluarkan biji benih dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih YB Pendang, datang daripada kawasan Jelapang Padi. Cukup faham isu padi. Di Pasir Gudang tak ada sawah padi. Kita ada kelang aja. Tapi pekerja-pekerja di Pasir Gudang makan nasi. Jadi kita ambil maklum itu dan kita menyokong sama-sama kita selesaikan terutama masalah petani yang miskin di Jelapang Padi di Kedah sana. Hanya saya sambung Tuan dan Ketua, kalau kita bagi AP yang baru pun tak boleh suka hati. Pemegang AP ini dia mesti ikut buat benda yang baik macam Bernas juga, iaitu pikul tanggungjawab social obligation yang ada dalam kontrak perjanjian itu mesti dipatuhi. Dan akhir sekali, Tuan Timbalan dan Ketua, penyelesaian jangka panjang, saya menyokong pengumuman Perdana Menteri dan kerajaan yang akan sediakan peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit untuk menaik taraf dan memperbaiki infrastruktur pengairan di kawasan muda Kedah, iaitu projek pengairan Mada yang tidak dibantu sejak lebih 50 tahun. Pengairan itu diadakan. Jadi ini satu langkah positif di pihak kerajaan yang saya sangat puji. 3 bilion kita mulakan. Yang kedua, saya mencadangkan kerajaan usahakanlah bina kawasan Jelapang Padi yang baru, khususnya di Sabah dan Sarawak yang luas itu. Sarawak lebih luas daripada Semenanjung Malaysia. Begitu juga Sabah. Jadi banyak padi.
boleh ditanam di sana. Dan ketiga, saya minta kerajaan sambut tawaran kerajaan Johor yang bersedia untuk menyediakan tanah yang luas di Johor untuk tanam padi. Dan akhir sekali, Tuan Yang Pertua, kita harap sama-sama kita menyokong Mardi sebagai Center of Excellence untuk melaksanakan smart farming dan smart agriculture. Dan akhir sekali, tak kurang pentingnya, Tuan Yang Pertua, saya mohonlah sebagai alumni daripada Universiti Pertanian Malaysia, UPM itu kembalikanlah kepada nama asalnya, Universiti Pertanian Malaysia. Sekian, dengan rendah hati saya menyokong usul ini. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Dipersilakan Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakyat Malaysia, orang muda? Semoga Allah sentiasa merahmati. Saya menggunakan gadget kecil ini kerana saya bukan kerajaan. Inilah yang boleh membantu saya. Kerajaan macam-macam, dia ada kenderaan banyak, jentera banyak, helikopter ada. Saya inilah benda kecil yang berharga beringgit-ringgit, tapi insya-Allah rakyat sentiasa menghormati. Yang Berhormat, ni intro Yang Berhormat, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat terus berada di sini. Menteri Pertahanan dulu muka sirih, ini senyum sikit. Yang Berhormat, saya ucap tahniah sebab kerajaan kena bawa perubahan. Madani lah kan. Lepas ni bila kami ambil alih, kami buat nombor baru pula Yang Berhormat, beras, Yang Berhormat Speaker tak tahu Yang Berhormat Speaker pergi ataupun tidak. Tapi beras yang paling tidak ada masalah di dunia Malaysia pada masa kini, tapi hari ini dia tak ada kot, ialah di Pelangai. Dia panggil Pesta Pelangai. Beras 5 kilo ada, beras 10 kilo ada. Dijual dengan harga subsidi dan 2 hari terakhir dibagi percuma. Jadi alhamdulillah, sewa 6 rumah. 6 rumah, tiap-tiap rumah dapat 2 kampik. Alhamdulillah Yang Berhormat. Dah bagi tidak ada masalah. Dan saya bukan jenis orang yang nak pergi report dan sebagainya. Saya serah kepada Allah SWT terhadap apa yang telah dibuat. Saya minta supaya Pesta Pelangai Yang Berhormat dibuat di kawasan Felda yang lain. Kenapa di Pelangai? Wahai orang-orang Felda, tidak, saya orang tak bercakap pasal Pelangai. Saya bercakap pasal Pelangai. Pelangai dan Arau berpisah tiada. Sebab saya duduk, tuan-tuan mungkin sehari dua, saya duduk 2 minggu tak bergerak pada sana. Jadi saya tahu hati budi orang Pelangai. Dan saya ucap tahniahlah sebab BN menang. Saya juga ucap tahniah kepada PN yang dapat tambahan 1,000 undi. Dan takziahlah sebab BN dapat kurang 2,000. Jadi itu kedudukannya. Saya minta supaya pesta yang dibuat di Pelangai Yang Berhormat cuba buat di seluruh negara. Pasti sudah tidak ada masalah beras. Dan orang, ni bukan melawak Yang Berhormat, ni serius. Dan pemborong ke siapa tak bakal berani naik harga. Mereka naik harga sebab kita buat terpencil. Tapi kalau seluruh negara dilambakkan beras, tidak mungkin mereka boleh menaikkan harga beras. Jadi saya cadang supaya Pesta Pelangai dipanjangkan di seluruh negara. Ya, Yang Berhormat. Speaker bagi tambah hari sekarang. Saya sebanyak poin. Floor ni floor Yang Berhormat Arau. Masa. Okey, terima kasih pada Arau. Ni setuju atau tidak Arau untuk menghadapi kemelut berkenaan dengan beras yang dapat? Supaya kita harapkan supaya kalau boleh PRK ni kalau boleh PRK ni setiap minggu. Supaya beras sentiasa ada. Terima kasih. Yang perli sikit, tapi ini cadangan yang baik. Lepas ni Yang percayalah cakap saya, orang Kemaman siap siagalah. Apa tu rumah masing-masing, Kemaman akan ada pesta beras yang hebat. Tidak ada masalah. Tapi kita janganlah berdoa tempat-tempat lain jadi pula. Jadi kita naklah doa kawan-kawan kita mati ke dan sebagainya. Yang Berhormat, yang tu yang pertama, pesta pelangai. Mana kata ini bukan perli Yang Berhormat, ini serius. Kalau beras telah diselambakkan di seluruh negara, kerajaan isytiharkan bahawa selama seminggu seluruh negara akan dibuat pesta pelangai ataupun pelangai apa-apakah yang berkenaan, sudah pasti beras tak mampu untuk dinaikkan oleh mana-mana pihak. Nombor 2 Yang Berhormat,
Saya dah sebut Yang Berhormat dan saya dah cakap di Parlimen, Yang Berhormat dah jawab masa IMK baru ni. Saya kata beras ni mungkin ditiru. Kotak ni, kampit ni ditiru. Yang Berhormat kata ini tidak, ini cuma social media saja. Tap screen guys, social media. Yang Berhormat jawab tu, Yang Berhormat saya tulis ni. Yang Berhormat cakap saya tulis. Orang lain saya kurang sikit. Yang Berhormat cakap saya tulis. Masuk lembu matador Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sikit Jadi sikit. Tampin. Seminit tampin. Tadi cakap pasal beras percuma tu kena bai'ah ke Alau? Kamu kata apa tu? Bagilah ni selendang selai. Tak apalah Yang Berhormat, dia kawan saya. Ya, tidak lari gunung dikejar, lama-lama dapat bersama, ya. Okey, mai tajuk ni balik. Itu timbalan Presiden sedang mendengar dengan teliti. Dia pun salah seorang yang akan terlibat nanti. Yang mai tajuk ni balik, ya. Tajuk ni balik bahawa apa tu, ya? Tidak. Yang Berhormat nak ke mana lagi kan? Pergi ke sana juga. Tapi kalau tak mau tak apa, kami masuk. No problem. Okey, mai tajuk ni balik Yang Berhormat. Di antara sebab beras ni naik harga Yang Berhormat kerana kita apungkan beras import. Yang Berhormat, bila keputusan dibuat untuk mengapungkan beras import? Kalau kita apung, kita tetapkan harga. Tak mungkin beras tempatan boleh hilang. Dia tak boleh simpan lama, dia tak sanggup rugi. 3 bulan beras ni akan rosak. Makna kata dia cuma dalam 3 bulan tu dia ambil kesempatan untuk naikkan harga. Jangan naikkan beras import Yang Berhormat. Kita dah berjanji dengan Bernas tak boleh naikkan beras import. Beras import ni baru dinaikkan tahun ni, saya tak salah saya. Dan saya tak tahu bila naik. Cuma Yang Berhormat kata kerajaan akan apungkan beras import. Kenapa? Saya pasal minta maaf pasal gudang. Sebenarnya beras ni tak boleh diperniagakan. Kena bagi monopoli kepada Bernas untuk membolehkan dia kontrol harga. Kalau kita sebagi semua orang masuk, orang yang nak masuk berniaga, gudang duduk di mana? Bernas sudah ada gudang, dah semua ada logistik yang terbaik dalam dunia dipegang oleh Bernas. Kita nak apung kepada orang tak boleh. Sebab kalau beras diapungkan, dia akan melibatkan penyudupan dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat, saya cadangkan nombor 1, jangan apungkan harga beras import. Yang Berhormat tahu harga sekarang, ni saya hantar orang pergi beli. Harga tempatan 5 kilo RM13. Tapi semua pengampit tak nak buat. Dia buat, pemborong tak ni, peruncit kedai tak nak beli sebab kedai kata dia untung 5%. Dia tak nak. Jadi dia terpaksa buat beras import 5 kilo yang berharga RM18.50. Jadi itu sebab beras 5 kilo tak ada, beras 10 kilo tapi beras import. Yang keduanya beras tempatan RM26 10 kilo tapi yang import walaupun Yang Berhormat sebut 32, harga di pasaran 37, 36, 37, 38. Dia ada 40 lebih. Yang Berhormat tengah orang kalang kabut, orang tengah panik, harga jadi macam ni. Jadi kalau Yang Berhormat tetapkan harga beras import tidak dinaikkan. Akhir yang kedua kali, tadi ada kawan sebut pasal Jepun tadi. Ada siapa sebut Jepun? Sila angkat tangan saya sebut nama tadi. Contoh Jepun, saya lupa. Rasa sudah lari ya. Okey, saya nak bagi tahu Jepun memberi perlindungan kepada berasnya. Subsidi dinaikkan, dijaga. Harga dikontrol. Itu sebab Jepun dapat kontrol harga beras dan beras Jepun pun okey lah, sedap-sedap ya. Tapi nak bagi tahu Jepun bagi perlindungan habis-habisan. Subsidi ditingkatkan. Harga padi, harga lantai sekarang 1,200. Campur subsidi 500 1,700. Petani bagi tahu saya dia orang boleh dapat sampai 2,000 sebab Kelang bagi. Kelang bagi berarti dia akan naikkan harga. Yang keduanya seperti orang duduk marah, jangan marah kat Sanusi lebih-lebih. Dia sebut betul. Kenapa timbangan yang diberi Kelang-Kelang ni sama yang standard? Ya, banyak kalau padi yang boleh kita percayai ialah bila pergi ke Bernas. Tapi timbang di tempat Kelang-Kelang ni, mana Kelang nak rugi? Timbangan lebih kurang sama ya. Banyak padi pun banyak itulah potongan ya. Jadi Yang Berhormat, kita cadangkan supaya bahan import tidak dinaikkan. Dan kita nak pastikan supaya kena ada, walaupun dijual di gudang, beras 5 kilo ni mesti dibuat. Beras 10 kilo ni mesti dibuat. Siapa nak kontrol? Jadi saya minta Yang Berhormat kontrol, Yang Berhormat buat penguasaan supaya pengampit ni, supaya ataupun Bernas keluarkan beras 5 kilo. Dan saya nak beritahu Yang Berhormat, keuntungan kita ni adalah bagus satu sebab beras ni hanya bertahan 3 bulan. Orang nak sorok macam mana pun tak boleh. Dan akhir sekali Speaker, sebagai penggolongan, sebab Speaker pagi ini jangka panjang Yang Berhormat, jangka panjang. Jangka pendek kita dah ceritakan supaya harga lantai dinaikkan kepada 1,500, subsidi 500, 2,000, Kelang bagi 200, dia dapat 2,200. Saya minta supaya ini jangka panjang Yang Berhormat.
apabila manusia berumur 60 tahun, 70 tahun, dia dah tak boleh beranak lah lebih kurang yang tu. Ada lah seorang dua, tapi pada keseluruhannya begitu. Jadi tanah kita ni sudah 60 tahun digodam habis-habisan dengan baja dan sebagainya, dan bila kita masuk ke Pendang, tanah kita dah masuk dekat paha. Dulu dekat lutut saya. Ini menunjukkan bahawa tanah ini telah digunakan dengan teruknya sampai sekarang nak buat 5 kali 2 tahun. Jadi saya cadangkan supaya tanah ini diberi kerehatan. Ini jangka panjang. Kerehatan 30 saat terakhir. Yes, yang terakhir confirm. Bagi kerehatan Yang Berhormat selama 2 tahun untuk membolehkan tanah ini dipulihkan semula, dan ini telah pernah buat di negara-negara lain. Bila tanah ini dah kuat dan utuh, sudah pasti kita akan tanam padi, hasilnya memuaskan. Saya menyokong usul ini, tetapi Yang Berhormat tengok balik supaya kawalan ini jangan diserah pada orang lain. Subsidi tak perlu orang lain bagi subsidi, kerajaan bagi. Harga kerajaan kontrol. Akhirnya beras bukan barang untuk diniagakan. Terbukti. Yang Berhormat, saya perkuatkan 37.2 ya. Duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Ayat-ayat penghabis. Jadi saya minta supaya kerajaan melihat perkara ini dengan serius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya belum jemput lagi. Yang Berhormat Menteri, entah. Ada benda, 1-2 benda nak bercakap. Yang Berhormat Menteri, saya memberi 15 minit, itu tolak waktu injury. Ya, silakan Yang Berhormat Menteri menjawab. Tak sabar nak jawab, Speaker. Terima kasih kepada hari ini nampak memberi pandangan-pandangan termasuk apa yang perlu kita buat masa depan. Kalau kita nak main blame game, kenapa sekarang keluar hanya 63%? Kenapa dulu tak buat? Tak boleh kita kata begitu. Kita hadapi masalah sekarang, kita nak hadapi bagaimana masa hadapan. Ada ahli Yang Berhormat mengatakan, selesaikan takkan berlaku dah masalah. Makanan, hal makanan tak boleh kita cakap begitu. Kita kena ingat selalu ulama-ulama dulu memberitahu bagaimana Sayyidina Umar biasa menangguhkan hukuman hudud kerana berlaku kecurian yang begitu banyak, kelaparan. Kalau laksanakan hukum barangkali tidak keadilan berlaku pada waktu itu. Itu khalifah yang paling adil, berlaku krisis makanan pada waktu itu. Begitu juga zaman Nabi Yusuf AS. Bagaimana Nabi Ishak membawa keluarganya untuk minta gandum kepada Nabi Yusuf yang dianggap menjadi Perdana Menteri lah pada waktu itu, yang berjaya menyelesaikan masalah pertanian di Mesir. Artinya masalah makanan ini dia berlaku dari masa ke semasa. Kita cuba bersama mencari penyelesaian terbaik. Tapi kalau kita kata kedar berlaku penyelesaian terbaik, takkan berlaku krisis lagi pada masa akan datang? Kita tak tahu. Kerana misalnya kalau banjir besar, berlaku tenggelam di tempat jelapan padi ini berhari-hari, berminggu-minggu, El Nino dan sebagainya, kita akan hadapi pula masalah krisis baru pada waktu itu. Oleh itu, cadangan-cadangan untuk masa depan itu kita ambil perhatian dan kita jaga bersama. Sebab masalah makanan ini, keterjaminan makanan ini dihadapi oleh seluruh dunia sekarang. Saya sebut tadi, England itu guru dalam bentuk segala ekonomi dan sebagainya. Tapi mereka menghadapi inflasi 11% sekarang. Jerman 7%. Jadi kita hadapi masalah, kita akui tak ada masalah, kita ada masalah. Tapi inflasi kita masih antara 3 hingga 4%. Ini yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Titi Wangsa memulakan ucapannya mencadangkan supaya diberi kebebasan kepada pro perniagaan. Kita tak boleh kongkong sampai bila-bila. Oleh itu dicadangkan supaya misalnya harga padi dan sebagainya dapat shilling daripada tadi 1,200 diangkat kepada yang lebih tinggi. Begitu juga bila harga beras nanti dicadangkan berada di sekitar RM3.20 untuk 1 kilo, yang sekarang RM2.60. Ini akan menyebabkan para pengguna
akan merasai kenaikan harga itu. Beliau mencadangkan supaya B40 ini dibantu oleh kerajaan. Sebab kita nak menggalakkan penanam padi mendapat pendapatan yang lebih, dan juga pengilang padi juga tidak begitu merasa sengsara sekarang. Pengilang-pengilang yang kecil banyak yang tutup dengan perlawanan harga yang dinaikkan sampai 1,700. Maka kita lihat cadangan ini amat baik. Saya akan bekerja kalau boleh besok pagilah ke Kementerian Keuangan dan Perdana Menteri kalau dapat cadangan ini kalau dapat dimasukkan dalam belanjawan kali ini. Ini cadangan yang baik yang boleh kita dapat melihat kestabilan yang akan berlaku kepada cadangan ini. Sebab sekarang ni hak keterjaminan makanan kita share dengan berbagai kementerian. Kementerian Pertanian, Kementerian Kos Hidup, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan yang paling utama, ini yang kita letakkan. Tapi sebarang usaha untuk membantu para petani untuk meningkatkan pendapatan mereka, kita amat bersetuju. Saya sebut tadi SSR beras bagi tahun 2022 adalah 62.6% berbanding 65.2% bagi tahun 2021. Ini diperolehi berdasarkan jumlah pengeluaran beras pada tahun 2022 adalah 1.575 juta tan. Artinya berlaku sedikit kemerosotan pada tahun ini akibat daripada kurangnya penghasilan yang berlaku kepada toyan padi pada tahun ini. Fahma saya dah sebut tadi, dia adalah sikit nak bagi pandangan sikit. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Raja. Saya rasa bersama perasaan dalam keadaan ini. Saya nak cadangkan sekarang ni kita punya stockpile yang kita simpan 250,000 tan yang mana memakan masa 6 bulan. Tetapi bila 4 bulan kita nak kena keluarkan, kalau tidak dia akan jadi habuk. Jadi saya nak cadangkan selepas ini Yang Berhormat Ketua Raja, kita simpan padi. Padi ini dia boleh tahan sampai 4 tahun. Bila kita menghadapi krisis, kita keluarkan, kita mesin, kita keluarkan, jadi kita boleh dalam masa sebulan itu kita boleh tampung masalah yang kita hadapi. Ini pandangan saya lah Yang Berhormat daripada Ketua. Beras itu dia tak simpan sampai 6 bulan, dia ada rotation dia. Kalau dah simpan, yang lama dikeluarkan, pasaran kemudian dibawa simpanan baru supaya dia tak naik bubuk. Itu yang dijalankan sekarang ini. Jadi saya kata tadi iaitu kenapa beras putih ini kurang di pasaran, karena ia dah diambil, diserap secara besarnya untuk tadi asrama polis, asrama pelajar, hospital, tentera dan sebagainya. Sekarang kita minta tempat-tempat itu pakai beras import dengan kerajaan memberi sedikit subsidi supaya beras tempatan ini dapat berada dalam pasaran lebih banyak, terutama untuk golongan B40. Kita sebut tadi pada 20 September, program khas beras putih tempatan sehingga 8 Oktober 708,978 kampit 10 kilo telah diedarkan di seluruh Semenanjung melalui rantaian peruncit seperti Pasaraya, Premis Outlet Fama dan LPP. Pasaraya 423,816 kampit, Fama hanya 109,829 kampit, LPP 60,240, Pemborong 115,000. Ini menggambarkan Fama dan LPP hanya diberi panen dalam tempoh intervensi. Sebab kita ketahuilah kalau berlaku kekurangan di kawasan pendalaman, siapa yang cepat kita hubungi? Maka Fama. Bila Fama pula kita tahu agensi kerajaan, mereka tak berdasarkan kepada keuntungan, dia berdasarkan kepada servis. Walaupun begitu, nak hantar semua perlu minyak, perlu sebagainya, maka kerajaan akan menanggung kos pengangkutan itu. Sebab itu antaranya kita guna agensi ini hanya untuk intervensi sementara. Boleh mencelah sikit? Boleh sikit kat pandangan Ketua Raja berkenaan dengan kenyataan Paguh di Pelangai yang nyatakan bahawa tindakan bodoh mengarahkan Bernas untuk Fama untuk mengedarkan beras seluruh negara.
Saya tak mau komen lah itu. Bagi itu, itulah komen di luar parlimen, kita jawab di luar parlimen lah. Kita akan jawab hanya yang berlaku dalam parlimen ini. Koteraja, saya nak jelas sedikit. Sabak Bernam. Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang memang benda banyak. Sebagaimana kita tahu, Bernas telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan soal beras di dalam negara kita sejak daripada diambil alih daripada Lembaga Padi dan Beras Negara. Tapi kita lihat dalam krisis kekurangan beras putih tempatan yang kita hadapi sekarang, kita tak dengar pun Bernas bersuara. Di manakah tanggungjawab dan peranan Bernas itu sendiri? Sehingga kan proses pengedaran beras, sepatutnya mereka ada 32 stockpile warehouse yang mana sedia diedarkan beras ke mana-mana saja dengan network yang telah dibina selama 30 tahun. Kenapa mereka tidak berperanan dan kenapa Pharma dan LPP pula terjerumus untuk mengedarkan beras? Terima kasih. Tidak terjerumus, intervensi. Sementara kalau perkara lagi berat, mungkin kita boleh guna rela. Artinya, kenapa Bernas tidak berperanan sekarang? Bernas berperanan, peranannya mengimport dan juga berusaha. Dan mereka jenis bukan buat kenyataan akhbar. Mereka bukan badan politik seperti kita yang banyak membuat, mereka badan perniagaan dan juga terlibat dalam obligasi sosial. Kuranglah mereka buat kenyataan. Kita ni sebab orang politik, kita buat sikit, kita nak beritahu kat orang. Macam Arau. Kalau tidak, siapa nak tahu kerja kebajikan yang kita buat. Kerajaan menetapkan harga lantai belian pada RM1,200 sejak tahun 2014. Penetapan harga lantai ini adalah bagi memastikan petani mendapat harga padi yang berpatutan sebagai tanda aras pada waktu itu. Kita lihat sekarang ini misalnya beras kita. Ini tahun 2008 yang RM2.80 sekilo ini, RM2.60. Ini tahun 2008. Adakah perlu dikaji semula? Saya kata perlu. Sebarang kenaikan ini dan melibatkan kos dan sebagainya. Kalau nak beri subsidi pada B40, kena bincang pula dengan pihak Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan. Saya akan segerakan bincang perkara ini supaya harga lantai ini dapat dikaji. Saya tak boleh kata yes, saya akan setuju. Tiba-tiba esok ni pihak Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan kata no, kita tak ada kemampuan lagi. Tapi saya akan bawa perkara ini dengan seberapa segera supaya dapat kita kaji dengan harga lantai dan harga pasaran beras ini supaya petani dapat dibela, dapat mengangkat sedikit. Walaupun baru ini naik RM500 sudah terangkat, tapi diganggu pula dengan para pengilang yang beli tinggi itu. Tiba-tiba mereka beli pula rendah sekarang ni RM1,250. Dia beli pula harga, menyebabkan para petani marah, para pengilang pun rasa tak berapa sesuai dengan harga yang ada sekarang. Menteri, Pari Bunta tanya sikit. Pari Bunta dulu ya. Lepas ni sikit ya. Saya minta juga sikit. Okey. Daerah Krian ni antara jelapang padi di sebelah utara, Perak. Saya sempat melawat beberapa kilang pengeluar padi, pengilang padi di Pari Bunta. Memang beras tempatan tak ada, kebanyakannya beras import yang dibungkus oleh kilang-kilang tersebut. Saya juga melawat beberapa pasaraya di seluruh pekan Pari Bunta, sama ada yang kecil atau yang besar. Dan beras tempatan waktu itu memang tidak ada. Kebanyakannya beras import. Dalam masa yang sama, YB Menteri pernah bercakap beras tempatan cukup dan diedarkan oleh Pharma sendiri ke setiap daerah. Isunya, kalau beras tempatan cukup untuk diedar kepada pengguna, mengapa tak dihantar ke kedai-kedai? Sebab bila diedar oleh Pharma, menyebabkan rakyat berebut-rebut. Jadi tak elok berebut nakkan beras. Hantar sajalah ke kedai, ke pasar raya, supaya tidak menyusahkan rakyat untuk mendapatkan beras tempatan. Terima kasih. Kau dengar flow ucapan saya dah terang kenapa beras tempatan ini tiba-tiba tak cukup, kerana berlaku kenaikan harga import. Bahasa Kedah Utara dia papi terpa ke beras tempatan. Sebelum tu beras tempatan, misalnya ada Maidin memberitahu sampai dia kena hantar balik. Artinya orang tak beli.
waktu itu sebab orang syok beli dengan harga beras import kalau tinggi pun tak banyak mana, tapi kalau naik beras import sampai RM40, RM45, maka mereka serbulah beras tempatan. Itu yang jadi shortage itu, dan sekarang kita cuba seimbangkan dengan berbagai intervensi yang dibuat. Cuba kita seimbangkan pada waktu itu. Dan panik pula, sudah orang main, beras takkan ada bulan depan, beras takkan ada 2 bulan lagi. Maka orang beli secara banyak. Maka menyebabkan berlaku shortage itu yang kita terpaksa tacklekan sekarang ini melalui berbagai intervensi. Yang berhormat, sikit je. Saya ingin penjelasan sejauh mana, sikit je, sejauh mana rundingan yang kita telah buat dengan negara-negara pengeluar beras utama dunia seperti India, Thailand, Vietnam, supaya dia terus membekalkan beras dengan harga yang sesuai, yang tidak tinggi. Sebab ini penting kita tengok bagaimana negara Indonesia telah buat rundingan dengan negara-negara pengeluar utama dengan perjanjian 3-4 tahun bekalan beras mencukupi untuk negara. Apakah usaha ini telah dibuat? Terima kasih Rantau Panjang. Bahawa ini mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian ASEAN di Kuala Lumpur, saya menjadi tuan rumahnya. Dan di antara negara yang memberi jaminan kalau kita hadapi masalah beras sekarang ini, mereka bersedia untuk bertindak segera, iaitu Kamboja, Vietnam dan juga Thailand. Dan mereka kita minta bagi harga yang berpatutan. Dan memang dalam kerjasama itu, di mana dalam negara ASEAN sudah ada persepahaman, yaitu utamakan negara ASEAN daripada negara-negara lain. Ini understanding yang dibuat dalam minggu lepas, bukan dengan perjanjian tetapi satu understanding dalam ASEAN ini, kerjasama cukup baik antara satu negara dengan satu negara ASEAN. Ya, terima kasih. Sedikit Yang Berhormat Menteri, Menteri Speaker. Sikit ya, masa saya mohon penjelasan Pak Menteri. Tadi yang Menteri sebut, antara punca kekurangan supply beras tempatan kerana dibeli oleh premis-premis kerajaan. Jadi saya kurang bersetuju lah ya. Kerana jumlah mereka kan perlu disebut berapa tan metrik yang telah diguna oleh premis-premis kerajaan berbanding dengan isi rumah kita yang sangat lebih besar, lebih 1 juta tan ya. Jadi perlu dijelaskan kerana kita lihat langkah intervensi kerajaan memberi 400 juta subsidi itu, saya takut tak dapat nak menyelesaikan masalah untuk jangka panjang dan menyebabkan petani tadi ini yang menuntut supaya ada harga lantai, harga padi 1,500 itu kita tak dapat nak pertimbangkan kerana kekangan keuangan kita. Terima kasih. Saya sebut tadi, langkah kita nak membanyakkan beras tempatan di pasaran, iaitulah agensi kerajaan tadi kita minta guna beras import. Maka kerajaan membantu atas beras import itu untuk beri kepada agensi-agensi kerajaan ini. Lebih kurang lebih daripada 5% yang digunakan beras tempatan di situ. 5% ni kalau masuk dalam pasaran, maka dia akan lebih banyak kepada B40 untuk membeli beras yang RM26 itu buat masa sekarang. Ya. Muar. Sedikit saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kena ucapkan terima kasih kepada pejabat menteri dan juga kementerian kerana memberikan muar data terkini berkenaan jumlah agihan beras di pasaraya. Tetapi apabila saya turun ke pasaraya ini, apa yang dikongsikan di atas kertas dengan pelaksanaannya sangat berbeza. Saya beri contoh. Ada yang dikatakan pada satu pasaraya mereka disalurkan 50 ke 100 paket 10 kilogram beras pada 2 hari yang lepas. Tetapi apabila saya lawat pasaraya tersebut dengan kertas yang datang daripada pejabat ataupun kementerian, mereka kongsikan bahawa tak sampai 20 paket beras pun. Dan apabila saya lawat pasaraya-pasaraya lain, mereka kongsikan perkara sama. Apa yang dilaporkan di atas kertas, pasaraya ini menerima 100 kampit, 200 kampit, 50 kampit. Tetapi apabila saya turun dan tanya, mereka kata tak sampai 50% pun apa yang dijanjikan sampai kepada mereka. Maksudnya daripada sudut atas kertas dan pelaksanaan itu bermasalah. Saya ingin cadangkan satu perkara Yang Berhormat Menteri. Kalau nak harapkan penguat kuasa saja, saya berjumpa dengan mereka yang turun ke muar, sangat sedikit jumlah dan saya kesian kepada mereka. Tetapi jikalau kementerian boleh kongsikan data transparansi, maksudnya kepada semua ahli parlimen supaya kita tahu berapa yang telah disalurkan, berapa paket beras di Maidin, berapa paket beras di pasaraya ABC, supaya kita boleh tinjau menggunakan data terkini
Dan di situ kalau dapat kongsikan kepada umum, rakyat boleh lihat. Di situ saya rasa lebih banyak ketelusan akan berlaku. Terima kasih. Terima kasih pandangan dan saranan daripada Muar itu. Dan saya juga mintalah, dalam suasana begini, jangan kita ambil undang-undang, orang kata in our own hand. Kita ada yang jawatan kuasa di tubuh sekarang ini, bahagian padi dan beras, PDRM, Kementerian KPDNK, Makis, buat report kepada mereka, kalau nak serbu apa biarlah bersama dengan mereka. Tak boleh kita pergi ke mana-mana kilang, buat serbuan begitu, dan ambil video pula serbuan kita itu, dan kita negara kita ni ada peraturan. Ada peraturan supaya kita jangan bertindak di atas undang-undang di tangan kita sendiri. Sebab itu kita tahulah, macam polis nak tangkap saya dulu pun, dia kena tunjuk waran dulu. Artinya walaupun dia polis, dia nak tangkap kita, dia kena tunjuk waran. Artinya kuasa mereka kena ada cara nak buat SOP penangkapan dan sebagainya. Begitu juga ketika nak serbu mana-mana tempat, jangan individu pergi buat serbuan itu, sebab kita ada rule of law. Kita kena buat report kepada polis ke kepada jabatan yang saya sebutkan tadi. Dan banyak hari saya cakap secara umum lah. Secara umumnya iaitu mereka nak minta maaf sikit Ahmad. Pasal saya cek dengan semua pok-pok sini, tidak ada orang yang pergi serbu. Yang kita tengok yang serbu cuma di pihak sana. Ketua Pemuda UMNO yang serbu. Adakah yang tu yang Muhammad maksudkan? Saya tidak mahu menyebut sesiapa. Itu saja. Tapi saya nak secara umum. Sebab kita misalnya kita tak puas hati apa-apa pun, kita ada saluran-saluran undang-undang. Ini yang kita nak sebutkan di sini. Soal berlaku beras banyak di Arau sebut tu di Pelangai. Ini intervensi kerajaan Pahang dan sebagainya. Kalau ada nampak penyelewengan, langgar akta pilihan raya, itu boleh buat report. Sebab kita nak pilihan raya, dah pilihan 2 tempat dah ni. Kuala Terengganu dengan Kemaman, kerana berlaku kes rasuah. Jadi itu yang sudah berlaku di Kemaman, nak berlaku pula dah berlaku di Kuala Terengganu, nak berlaku di Kemaman kerana kes rasuah. Menteri. Jadi kalau di Pelangai ni kalau ada kes, buat report lah. Menteri. Bukan berlaku rasuah. Ada unsur-unsur rasuah. Kena betulkan tu. Tak apa, SPR dah buat keputusan, kena buat pilihan raya semula. Unsur dengan rasuah berlainan. Pada yang di-Pertua. Yang lain-lain saya akan jawab. Saya menghargai semua pandangan hari ini. Saya menghargai semua. Saya nampak betul-betul ahli parlimen ikhlas betul bagaimana nak menjadikan cukup beras pada masa yang akan datang. Soal berskala besar, teknologi baru, Sabah juga kena pindah akta supaya boleh terima benih daripada Mardi dan sebagainya. Maka kita akan sama-sama melihat jangka masa yang tak berapa panjang, cukup beras di Malaysia ni. Boleh kerajaan negeri kena bersama 29 bulan ni saya nak pergi ke Besut. Jadi lepas Besut kena ada itu. Saya nak tengok macam mana tuai padi yang dibuat ala sekincan di situ. Okey, sedikit. Sampai atau tidak yang kita nak 10 tan itu. Yang tu cukuplah dulu. Setakat dulu. Baik, terima kasih Menteri. Sedikit penjelasan saya akan jawab. Menteri, ucapan yang Muhammad hari ini yang terbaik. Kami semua saya tunggu ni, saya tunggu. Daripada pukul 2.30 sampai sekarang. Cuma yang penghabis tu yang Muhammad. Sikit ni. Yang penghabis tu. Yang kata ketua pemuda pergi rempuh tu kita setuju. Tapi katakan yang makan rasuah tak setuju. Betul, yang betul. Baik, yang lain tu bincang di luar. Sedikit penjelasan. Syukur. Menteri duduk lah. Menteri duduk. Setiap usaha Penerangan daripada Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di bawah Peraturan Mesyuarat 14.1I. Silakan Menteri. Speaker. Isu peraturan, Speaker. Bukan berapa tu? 36/4. Isu apa tu? Ini adalah isu yang berlaku pada 19 hari bulan September. Iaitu pada tarikh sidang yang lalu. Tetapi tidak berpeluang kami bangkitkan kerana Dewan telah pun bersurai pada hari itu, telah pun akhir.
Masuk. Kalau ada apa masalah yang Muhammad nak bangkitkan, sila masuk dalam usul bertulislah. Sebab kita dah lalu dah. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Tuan Yang di-Pertua. Ketika ini situasi El Nino masih melanda negara dan dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan. Kita juga sedang berdepan dengan fenomena jerebu dan ini berpunca daripada pelbagai faktor termasuk pembakaran terbuka, kebakaran tanah gambut dan situasi El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering. Fenomena jerebu rentas sempadan adalah antara isu yang dihadapi oleh negara-negara di rantau Asia Tenggara disebabkan aktiviti pembersihan ladang bagi penanaman semula yang dilakukan, terutamanya di negara jiran ketika musim cuaca panas dan kering. Amalan slash and burn dengan izin sering dilakukan oleh pekebun kecil dan petani yang kekurangan akses kepada jentera moden untuk pembersihan tanah dan ia menyumbang kepada fenomena jerebu. Tahap jerebu ini berkorelasi secara langsung dengan jumlah bahan organik yang tertinggal di permukaan tanah menjadikan tanah gambut sangat mudah terdedah kepada kebakaran pada musim panas dan kering. Selain itu, keboleh bakaran semula jadi tanah gambut menyebabkan ia mudah terbakar. Hatta dengan sepuntung rokok pun ia boleh menyebabkan kebakaran di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, kebakaran di dalam tanah gambut juga boleh berlaku di bawah tanah yang tidak boleh dikesan sehingga selepas beberapa minggu. Pergerakan angin yang bertiup dari kawasan kebakaran boleh membawa asap jerebu merentas sempadan di seluruh Asia Tenggara. Keadaan ini telah memberi kesan kepada kesihatan awam, merencatkan aktiviti seharian dan mengganggu sesi persekolahan serta kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Dan ia secara tidak langsung menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat kita. Sehubungan itu, di dalam majlis parlimen ini, saya ingin memberikan penerangan kepada ahli-ahli Dewan berhubung situasi semasa fenomena jerebu yang melanda negara. Perkara pertama ialah pemakluman situasi semasa dan kedua ialah kesiapsiagaan kementerian dan kerajaan. Tentang pemakluman situasi semasa, pada tahun ini Malaysia telah mengalami beberapa fasa jerebu. Fasa pertama bermula pada 1 September 2023 sehingga 6 September 2023 di mana bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Kuching, Seri Aman dan Serian, Sarawak berada pada tahap yang tidak sihat. Bacaan IPU tertinggi yang direkodkan adalah 154 di Seri Aman, Sarawak. Fasa kedua jerebu melanda Semenanjung Malaysia pada 29 September di mana sebanyak 12 stesen pemantauan kualiti udara menunjukkan bacaan IPU yang tidak sihat. Kualiti udara negara terus mencatatkan kemerosotan dengan peningkatan kepada 19 stesen pemantauan kualiti udara yang menunjukkan bacaan tidak sihat di sepanjang pantai barat Semenanjung pada 2 Oktober 2023. Semasa fasa ini, bacaan IPU tertinggi direkodkan adalah 165 di Ceras, Kuala Lumpur. Stesen pemantauan kualiti udara di Ceras dan Nilai pula menunjukkan bacaan IPU yang tidak sihat melebihi 150 untuk tempoh beberapa hari sehingga 4 Oktober 2023. Namun, bacaan IPU kedua-dua stesen telah pun menunjukkan penurunan kepada tahap sederhana pada 5 Oktober 2023 tetapi ada 5 kawasan lagi yang mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat iaitu di Port Dickson, Negeri Sembilan, Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka di Melaka dan Batu Pahat dan Tangkap di Johor. Selanjutnya, pada jam 4 petang 8 Oktober 2023, 19 stesen pemantauan kualiti udara mencatatkan IPU tidak sihat iaitu di Ceras, Putrajaya, Shah Alam, Kelang, Banting, Nilai, Seremban, Port Dickson, Alor Gajah, Bukit Rambai, Bandaraya Melaka, Segamat, Batu Pahat, Lakin, Tangkap, Rompin, Indra Mahkota dan Paka. Pada jam 12.30 hari ini, 9 Oktober 2023, bacaan IPU yang direkodkan daripada 68 stesen pemantauan kualiti udara menunjukkan 4 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, 54 pada tahap sederhana dan 8 pada tahap tidak sihat iaitu Ceras,
Petaling Jaya, Shah Alam, Kelang, Banting, Johan Setia, Nilai dan Bukit Rambai. Berdasarkan laporan oleh ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC yang berpusat di Singapura pada 8 Oktober 2023, imej satelit National Oceanic and Atmospheric Administration 20 telah mengesan 69 titik panas di Sumatera dan 47 titik panas di Kalimantan, manakala 1 titik panas di dalam negara iaitu di Sabah. Pada peta jerebu serantau yang dikeluarkan oleh ASMC pada 8 Oktober 2023 mendapati pergerakan angin di selatan ASEAN adalah dari arah tenggara dan selatan. Dan ini termasuklah kebanyakan kawasan di selatan rantau ASEAN mengalami cuaca kering, kecuali di Kalimantan dan bahagian utara Sumatera yang mengalami keadaan hujan. Tuan Yang di-Pertua, punca kedua ialah insiden pembakaran terbuka, dan situasi pembakaran terbuka di seluruh negara adalah terkawal, di mana tiada sebarang kes pembakaran terbuka berskala besar yang menyebabkan jerebu tempatan berlaku sepanjang tempoh jerebu melanda negara pada masa ini. Bagi tempoh sehingga 30 September 2023, sebanyak lebih 3,900 aduan kes pembakaran terbuka telah diterima oleh Jabatan Alam Sekitar atau JAS, dengan 80% kes melibatkan pembakaran sampah sarap. Terdapat 6 kes pembakaran terbuka berskala besar di Semenanjung Malaysia yang telah berlaku antara Mac hingga Julai 2023 yang menyebabkan jerebu setempat, melibatkan 3 kes kebakaran tanah gambut dan 3 kes kebakaran di tapak pelupusan sampah. Berdasarkan pemantauan yang dibuat oleh JAS, bilangan hotspot dengan izin dalam negara telah berkurangan secara signifikan, iaitu 714 titik panas pada 2023 berbanding 2,091 titik panas pada 2019 dan 2,652 titik panas pada 2015. Itu antara 2 tahun yang kita ada insiden jerebu yang agak teruk, antara tempoh Januari sehingga Oktober, yang mana dalam ketiga-tiga tahun ini negara telah berdepan dengan jerebu merentas sempadan. Penurunan bilangan titik panas ini adalah impak positif aktiviti penguatkuasaan bersepadu yang dilaksanakan oleh JAS bersama dengan agensi-agensi lain berkaitan bagi membanteras insiden pembakaran terbuka. Tuan Yang di-Pertua, bagi keadaan cuaca semasa dan akan datang, dalam fasa peralihan monsun ini, negara mengalami kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Berdasarkan tinjauan cuaca jangka panjang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada bulan Oktober 2023, kebanyakan kawasan dijangka akan menerima taburan hujan pada paras purata daripada julat 100 mm sehingga 500 mm. Pada bulan November, negara dijangka akan memasuki fasa monsun timur laut yang membawa tiupan angin yang konsisten dari arah Laut Cina Selatan di antara 20 sehingga 30 km per jam. Dan beberapa siri hujan lebat yang menyeluruh juga dijangka akan berlaku, terutamanya di pantai timur Semenanjung Malaysia dan di barat Sarawak. Pada bulan Disember 2023, kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia dijangka akan menerima hujan antara 50 mm sehingga 900 mm dan di Sarawak antara 250 mm sehingga 600 mm. Manakala di Sabah, kebanyakan kawasan dijangka menerima hujan pada paras purata 150 hingga 300 mm. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya tentang kesiapsiagaan Kementerian melalui jabatan dan agensi seliaan di bawah kami, khususnya JAS dan Met Malaysia, telah memulakan persediaan dalam menghadapi fenomena jerebu melalui pelbagai inisiatif seperti berikut. Pertama ialah libat urus dengan pemegang taruh ataupun stakeholder dengan izin bagi mencegah pembakaran terbuka dan jerebu. Kerajaan perlu menjadi penggerak utama di dalam memastikan insiden jerebu dapat ditangani dengan terselaras dan berkesan. Dalam hubungan ini, saya telah mengadakan 2 mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan cuaca kering kebangsaan. Pertama pada 26 Mei 2023 dan kedua pada 12 September 2023. Mesyuarat ini dihadiri lebih 70 pihak meliputi kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan, termasuk JAS, Met Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri. Mesyuarat ini bertujuan bagi melaporkan status terkini keadaan cuaca, kualiti udara,
untuk merancang tindakan dan strategi bagi mencegah pembakaran terbuka serta jerebu setempat, di samping untuk mengatur persediaan menghadapi kemungkinan berlakunya insiden jerebu merentas sempadan. Selain itu, Kementerian juga telah mengadakan mesyuarat bersama dengan Bursa Malaysia Berhad, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Peladangan dan Komoditi bagi mendapatkan pandangan dan sebagai langkah kerjasama bagi menangani isu jerebu rentas sempadan. Dalam hubungan ini, Bursa Malaysia telah memaklumkan bahawa terdapat laporan Sustainability Report dengan izin yang diwujudkan di mana syarikat tersenarai perlu mengemukakan laporan tahunan bagi melaporkan kepatuhan kepada elemen ESG, Environmental, Social and Governance dengan izin. Pada 29 Ogos tahun ini, Kementerian juga telah mengemukakan surat kepada semua syarikat perladangan Malaysia dan syarikat berkaitan kerajaan Malaysia yang beroperasi di dalam negara serta di Indonesia untuk memastikan langkah-langkah pencegahan pembakaran terbuka di kawasan ladang diambil sewajarnya bagi mengelak berlakunya kebakaran ladang dan hutan gambut yang menjadi punca utama insiden jerebu tempatan dan jerebu rentas sempadan. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, sebagai langkah menghadapi risiko pembakaran terbuka, Kementerian telah mula mengaktifkan plan-plan tindakan berkaitan sejak Mac 2023 termasuk plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan serta prosedur tetap operasi pencegahan pembakaran terbuka dan pencegahan kebakaran tanah gambut. Tindakan persediaan mencegah kebakaran tanah gambut juga telah mula dilaksanakan di kawasan berisiko kebakaran iaitu di Klang, Rompin, Miri dan Muar melalui pengaktifan telaga tiub dan sekatan saliran, peningkatan rondaan darat dan drone, pelaksanaan rondaan penguasaan bersepadu dan bersama komuniti serta melaksanakan program uji cuba ataupun dry run prosedur tetap operasi pencegahan kebakaran tanah gambut. Buat masa ini ada 511 infrastruktur yang dibina melibatkan kawasan di negeri Selangor, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah yang meliputi 101 unit telaga tiub, 305 sekatan saliran ataupun check dam dengan izin, 15 buah kolam takungan, 6 menara tinjau, 3.3 km saluran pipe air dan 82 unit piezometer. Selain daripada itu, terdapat 1,924 telaga aktif di seluruh negara dalam keadaan siap siaga sekiranya diperlukan menjadi sumber air alternatif untuk berdepan tempoh cuaca panas dan kering ekstrim. Kerajaan juga melaksanakan program-program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam bagi menyampaikan kesedaran kepada rakyat berkaitan dengan larangan dan pencegahan pembakaran terbuka. Kerajaan telah mengadakan pelbagai program komuniti dan khusus untuk tentang soal larangan pembakaran terbuka di tapak tanah gambut di seluruh negara agar masyarakat sentiasa peka terhadap larangan tersebut dan bersedia menjadi mata dan telinga kepada kerajaan dalam melaporkan kes-kes yang kebakaran. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK telah dilaksanakan sejak tahun 2006 sebagai garis panduan untuk membolehkan agensi-agensi terlibat dalam pengurusan bencana jerebu untuk mengambil tindakan pantas, terselaras dan bersepadu bagi menangani isu insiden jerebu. Apabila berlakunya insiden jerebu, semua kementerian, jabatan dan agensi terlibat akan mengambil tindakan di bawah bidang kuasa dan fungsi masing-masing di bawah PTJK berdasarkan tahap amaran dan bacaan IPU. Sebagai contoh, apabila bacaan IPU mencecah 101 sehingga 150, Kementerian Pendidikan disarankan menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah di sekolah-sekolah termasuk aktiviti keramaian dan sukan yang melibatkan pelajar sekolah. PTJK ini menggariskan semua langkah yang perlu diambil termasuk hibahan kepada rakyat tentang langkah penjagaan kesihatan dan tindakan oleh agensi kerajaan seperti keperluan pelaksanaan operasi pembenahan awan. Negara akan dapat berdepan dengan situasi jerebu ini dengan lebih baik dan terselaras berdasarkan kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan PTJK ini. Seterusnya, pelaporan status cuaca dan kualiti udara semasa. Sebagaimana disebut, situasi cuaca di seluruh negara ketika ini agak lembap di mana hujan masih lagi berlaku di kebanyakan kawasan. Dan sekiranya angin bertiup dari arah selatan, barat daya ataupun tenggara, asap jerebu akan berpotensi untuk merentas ke negara kita. Jarak ketampakan ataupun visibility dengan izin di beberapa stesen meteorologi juga agak rendah sejak beberapa hari kebelakangan, terutamanya di barat dan selatan Semenanjung serta di barat Sarawak.
purata jarak visibility di kawasan berkenaan adalah 3 hingga 10 km. Kementerian agak amat memberi penekanan kepada keberkesanan capaian maklumat status cuaca dan kualiti udara semasa oleh rakyat serta jabatan dan agensi berkaitan sebagai sebahagian daripada langkah komunikasi ketika jerebu bagi memastikan tindakan mitigasi serta persediaan awal dapat dilaksanakan sewajarnya. Antara tindakan yang telah mula diambil ialah penyampaian maklumat tinjauan cuaca dan taklimat cuaca kepada agensi-agensi pengurusan bencana di setiap peringkat, penyampaian maklumat status kualiti udara berdasarkan IPU, pemakluman status El Nino Southern Oscillation ENSO dan kebarangkalian berlakunya fenomena El Nino secara bulanan, pemakluman hari tanpa hujan bagi tempoh 7 hari berturut-turut kepada jabatan dan agensi berkaitan dan pemakluman ramalan 5 hari pergerakan jerebu tempatan dan rentas sempadan kepada jabatan dan agensi-agensi berkaitan. Bagi memastikan maklumat yang tepat dan terkini, rakyat digalakkan untuk sentiasa merujuk kepada laman web dan media sosial Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapat akses kepada maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Maklumat kualiti udara juga boleh diakses melalui My IPU dan juga sistem Air Pollutant Index Management System di laman web Jabatan Alam Sekitar. Tuan Yang Dipertua, sekiranya jerebu berterusan dan keadaan kualiti udara semakin merosot, iaitu IPU 151 hingga 200 melebihi 24 jam, Kementerian melalui Met Malaysia bersedia melakukan operasi pembenihan awan ataupun cloud seeding di bawah penyelarasan NATMA dengan kerjasama TUDM tertakluk kepada keadaan atmosfera yang sesuai. Walau bagaimanapun, Met Malaysia menjangkakan jerebu tidak akan berpanjangan memandangkan tiupan angin yang ada pada waktu ini. Kita nak jelas bahawa cloud seeding ini tidak boleh dibuat dalam apa jua keadaan. Dia kena ada beberapa keadaan yang membolehkan ia berlaku supaya apabila operasi itu berlaku ia akan benar-benar berkesan. Kementerian melalui Met Malaysia juga menyediakan ramalan sehingga 5 hari pergerakan jerebu rentas sempadan yang menggunakan model ramalan pergerakan jerebu. Tuan Yang Dipertua, negara-negara ASEAN juga telah mengambil tindakan proaktif bagi menangani masalah jerebu melalui saluran rundingan antarabangsa serta langkah pencegahan dan penguatkuasaan di negara masing-masing. Langkah-langkah proaktif di peringkat antarabangsa antaranya semua negara termasuk Malaysia telah menjalinkan kerjasama serantau di bawah kerangka Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan yang ditandatangani bermula tahun 2002. Di bawah perjanjian ini, Malaysia komited dan memberikan kerjasama terutamanya dari segi capacity building dengan izin pengkongsian maklumat dan kepakaran dalam aspek penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka, teknologi peladangan tanpa pembakaran, pengurusan tanah gambut yang mampan dan latihan pemadaman kebakaran. Seterusnya, kita juga telah meneruskan kehadiran kita di Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution dan juga Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang diadakan pada tahun ini dan dihadiri oleh semua negara ASEAN. Semua melalui siri mesyuarat ini, setiap kerajaan melaporkan tindakan dan strategi masing-masing dalam pencegahan pembakaran terbuka dan jerebu serta terus komited memastikan inisiatif-inisiatif yang ditetapkan dalam Second ASEAN Haze Free Roadmap yang baru akan dilaksanakan sewajarnya bagi mencapai matlamat ASEAN bebas jerebu 2030. Selain kerjasama di bawah ASEAN, Malaysia juga turut mengadakan kerjasama dua hala bersama kerajaan Indonesia secara G2G bagi usaha pencegahan jerebu. Pihak Indonesia telah menunjukkan komitmen yang baik untuk menangani masalah jerebu merentas sempadan sejak tahun 2015 dan ini termasuklah Indonesia's Plan of Action in Dealing with Transboundary Haze Pollution melalui inisiatif penubuhan agensi khas bagi memulihkan tanah-tanah gambut yang telah terbakar, pelaksanaan One Map Policy iaitu pembangunan peta digital dan geospatial bagi seluruh Indonesia dan pelaksanaan arahan Presiden ataupun Presidential Directive yang berkuat kuasa 18 Januari 2016 yang meliputi arahan untuk tidak mengeluarkan permit baharu bagi konsesi di tanah gambut, pencegahan dan amaran awal jerebu, hukuman yang tegas dan tindakan yang lain. Selain itu, Kementerian juga menerusi Met Malaysia telah membangunkan Fire Danger Rating System FDRS untuk memantau kebakaran hutan dan tanah gambut dan ia telah diguna pakai oleh semua negara ASEAN sejak tahun 2003.
Dan MEC Malaysia telah melaksanakan penambahbaikan iaitu penambahan elemen baru ramalan kebakaran 7 hari ke depan bagi memantau potensi berlaku kebakaran dan intensitinya. Namun, di sebalik semua tindakan pencegahan dan inisiatif yang dilaksanakan ini, sememangnya tahun 2023 ini sedikit mencabar susulan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding 2020, 2021 dan 2022 yang lebih lembap ketika kehadiran La Nina. Kita juga tahu bahawa sekarang kita waktu tahun-tahun tersebut banyak aktiviti ekonomi terjejas kerana pandemik COVID dan mereka tidak beroperasi sepenuhnya dan itu juga menyumbang kepada kurangnya berlaku kebakaran dan jerebu. Menyedari perkara ini dan bagi memastikan keadaan jerebu tidak berpanjangan, NRECC dengan kerjasama Wisma Putra telah mengemukakan nota diplomatik kepada kerajaan Indonesia untuk memaklumkan situasi jerebu di Malaysia dan kesediaan negara untuk bekerjasama dalam operasi pemadaman segera di kawasan terjejas, iaitu pada surat bertarikh 3 Oktober dan nota diplomatik pada 6 Oktober 2023. Dan juru bicara Menlu ataupun Kementerian Luar Indonesia juga telah mengesahkan penerimaan surat tersebut dan beliau telah menekankan tentang tawaran kerjasama oleh Malaysia untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kebakaran di sana. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian telah pun memulakan langkah-langkah kesiapsiagaan sejak awal tahun dan komited dalam memberikan perkhidmatan yang cekap kepada rakyat bagi menghadapi fenomena jerebu. Kementerian juga sentiasa menjalinkan kerjasama erat di peringkat persekutuan negeri dan daerah serta komuniti untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Pada masa yang sama, Kementerian juga terus memberi kesedaran kepada rakyat untuk bersedia berdepan dengan fenomena jerebu, termasuk peka dan waspada dengan keadaan cuaca semasa, menjaga tahap kesihatan diri dan keluarga, menghadkan aktiviti di luar bangunan semasa jerebu serta mencegah daripada melakukan pembakaran terbuka. Rakyat juga digalakkan untuk sentiasa peka dan mengikuti hebahan maklumat yang ada di platform elektronik dan bukan elektronik kerajaan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Yang berhormat, penerangan daripada Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ini terbuka untuk rally meminta penjelasan dan memberikan pandangan. Saya mendapat 6 nama, saya baca nama-nama ini, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Setiu, Petaling Jaya, Kuala Nerus, Ipoh Timur dan Jerantut. Saya berikan 5 minit setiap Yang Berhormat untuk berucap dan lepas itu Menteri akan jawab dalam masa 5 minit. Ya? 15 minit, minta maaf. Minta maaf, Speaker. Saya ingin mendapat pengesahan sebab Goping pun hantar nama juga. Okey, boleh celah lah kot sekali lagi. Ya. Baik, saya jemput Jelutong, silakan. Terima kasih, Speaker, di atas peluang yang telah diberikan kepada saya, Tan Sri Speaker. Pertamanya, saya mendengar dengan tekun penjelasan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan masalah jerebu dan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian untuk kita menangani masalah jerebu yang berulang kali berlaku di negara kita. Daripada penjelasan itu, saya mendapati bahawa jerebu ini pada asalnya merentas sempadan datangnya daripada negara jiran. Dan Indonesia merupakan negara yang mungkin menyebabkan jerebu ini. Walaupun langkah-langkah diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah jerebu yang berulang tiap-tiap tahun, kita masih mendapati bahawa tiap-tiap tahun masalah jerebu ini berulang. Tiap-tiap tahun berulang. Malahan pada tahun ini saya mendapati bahawa ia lebih teruk lagi. Namun demikian, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan, kepada menteri yang peka terhadap masalah jerebu dan masalah ini yang boleh menyebabkan rakyat kita sengsara. Saya ingin meminta penjelasan daripada menteri sama ada kementerian juga telah melakukan apa-apa perbincangan ataupun koordinasi dengan Kementerian Kesihatan untuk menyediakan klinik-klinik kesihatan
yang boleh memberikan bantuan perubatan kepada rakyat Malaysia yang mengalami masalah asma yang kronik, yang mungkin lebih teruk lagi disebabkan oleh masalah jerebu ini. Dan saya juga ingin tanya, adakah klinik-klinik persendirian juga boleh diminta untuk turut terlibat di dalam menyediakan perkhidmatan memberi bantuan perubatan kepada penduduk ataupun rakyat Malaysia yang mengalami masalah kesesakan nafas dan yang mempunyai masalah asma yang kronik. Saya juga ingin tanya penjelasan daripada Menteri sama ada pihak kementerian telah menjalankan sebarang perbincangan dengan Kementerian Pendidikan ataupun menasihatkan Kementerian Pendidikan supaya aktiviti di luar bilik darjah iaitu pendidikan jasmani untuk murid-murid turut dikurangkan akibat mungkin terdedah kepada jerebu yang keterlaluan atau yang teruk. Saya di sini sebagai seorang backbencher kerajaan ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kerajaan dan menteri supaya lebih tegas lagi dengan kerajaan Indonesia dan juga kalau boleh menggubal undang-undang di mana tindakan boleh diambil terhadap ahli-ahli perniagaan atau syarikat-syarikat yang mengusahakan ladang-ladang yang besar di Indonesia. Kerana kalau tindakan yang tegas tidak diambil, kita lihat bahawa pengusaha-pengusaha kilang ini meneruskan dengan kerja-kerja membakar secara terbuka, secara tidak bertimbang rasa, dan akhirnya yang merana, yang sengsara adalah rakyat Malaysia. Kalau syarikat-syarikat ini merupakan syarikat-syarikat Malaysia, maka tindakan-tindakan seharusnya diambil terhadap mereka. Kalau boleh, saya lihat bahawa Menteri telah memberi penjelasan bahawa nota-nota diplomatik telah dihantar ke Indonesia. Tetapi nota-nota diplomatik ini, silakan Sri Gading. Terima kasih kepada Jelutong. Kalau kita melihat sejarah kebakaran di Indonesia, pernah berlaku di ujung tahun 2015, 2019, kerajaan Malaysia ambil tindakan hantar sukarelawan bomba dan akhirnya kita dapat juga maklumat hasil daripada tindakan yang berkenaan. Akuntur-akuntur bomba ni bila balik pun ada yang sakit, ada yang berbagai keadaan. Jadi adakah pada tahun ini kerajaan kita juga berhasrat untuk menghantar sukarelawan bomba ataupun anggota bomba untuk membantu memadamkan kebakaran di sana? Kopin dah minta juga. Boleh. Silakan. Sebab tak ada can nanti. Okey, apabila Jelutong bercerita tentang akibat lebu adalah daripada negara jiran, saya ingin mencarankan kepada Yang Berhormat Jelutong bahawanya sebenarnya kita ada satu perjanjian Trans-Boundary Agreement, ASEAN Agreement on Trans-Boundary Haze Pollution yang mana ditandatangani oleh negara-negara dalam ASEAN, dan kita juga ada satu pusat yang dinamakan ASEAN Center yang ditubuhkan untuk mengenapastikan punca, buat pemantauan dan sebagainya. Akan tetapi kalau lihatkan kepada keadaan sekarang yang mana pihak kerajaan Malaysia, kementerian telah pun mengemukakan punca berlakunya jerebu adalah daripada titik-titik panas di negara jiran di Sumatera dan Kalimantan, tetapi kementerian di Indonesia telah pun mengemukakan kenyataan rasmi menafikan dakwaan tersebut. So maka adalah saya ingin nak calonkan kepada Jelutong untuk mencalonkan kepada kementerian supaya ada satu kaji semula ataupun melihat segala perincian dalam perjanjian perkongsian tersebut supaya kita ada persefahaman dalam memerangi jelebu yang berlaku yang mengakibatkan semua negara-negara jiran dalam ASEAN. Terima kasih. Jelutong, tolong landing. Ya, second landing, Tan Sri Speaker. Di kesempatan ini,
Tan Sri Speaker, saya datang daripada Pulau Pinang, jadi saya nak merayu kepada Menteri. Maklumlah, panas terik, El Nino, dah berjerebu, tak ada air, susah juga. Jadi Pulau Pinang menghadapi masalah bekalan air selalu diganggu daripada Kedah. Kalau boleh, Yang Berhormat Menteri juga membincangkan penyelesaian masalah air dari Kedah dan mendapati air bekalan air daripada Perak. Maklumlah di Pulau Pinang kita juga terkesan akibat jerebu ni. Dan bila jerebu, bila panas terik, kita juga minum air, dinasihatkan oleh doktor dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk merayu kepada Yang Berhormat Menteri, kalau boleh diberi perhatian perkara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu kenyataan kata gangguan air daripada Kedah tu tak betul. Jangan macam tu. Sekarang kita sedang berunding. Air ni dah lama dah, takkan hari ni baru ada terganggu. Dah lama dah berlaku. Pendang mintakan siapa tadi ni? Pakai bangkit begitu ya? Ya, dia betul minta laluan. Terima kasih. Baik, saya jemput Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Datuk Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, pencemaran jerebu ini tidak lagi asing, malah ia menjadi fenomena yang dihadapi oleh Malaysia saban tahun. Bahkan masalah jerebu ini tidak lagi termaktub dalam luar lingkup pencemaran domestik yang berpunca daripada pembakaran terbuka sahaja. Bahkan ianya berpunca daripada asap kenderaan bermotor dan sisa industri di negara kita. Malah juga berpunca daripada pembakaran ladang dan hutan di negara jiran Indonesia yang menyebabkan pencemaran jerebu rentas sempadan. Tan Sri Datuk Dipertua, penafian yang dibuat oleh negara Indonesia beberapa hari lepas amat mengecewakan kita. Jelas sekali kebakaran hutan di Sumatera dan sebahagian besar Pulau Borneo telah menyelubungi beberapa bandaraya, telah menyelubungi beberapa bandarnya dengan jerebu tebal. Buktinya, pergerakan angin membawa asap dari Sumatera ke semenanjung Malaysia, manakala Kalimantan ke Sabah dan Sarawak telah menjejaskan kualiti udara negara kita. Hakikatnya Indonesia telah mengamalkan aktiviti terbang dan terbakar ini sejak sekian lama, sehingga menyebabkan masalah jerebu rentas sempadan ini berlarutan hingga ke hari ini. Tan Sri Yang Dipertua, pada tahun 2015 direkodkan sebagai salah satu episod terburuk yang berlaku di Malaysia selepas insiden pada tahun 1997, 2005, 2006, 2010 dan 2013 apabila dianggarkan kira-kira 206 juta hektar hutan dan ladang di Indonesia telah dibakar antara bulan Jun dan Oktober pada tahun tersebut. Kesan daripada insiden tersebut menyebabkan hampir 4 juta pelajar di negara kita dilaporkan terjejas akibat insiden tersebut dan Malaysia mengalami kerugian berbilion ringgit akibat jerebu ini. Tan Sri Yang Dipertua, isu jerebu rentas sempadan telah berulang kali timbul di rantau ini sejak 30 tahun yang lepas dan seruan untuk perjanjian rentas sempadan bukanlah perkara baru. Malaysia mempunyai perjanjian ASEAN mengenai jerebu rentas sempadan AATHP yang telah diratifikasi oleh 10 anggota ASEAN dan ia merupakan platform sangat penting bagi memastikan semua negara anggota mengambil pelbagai langkah-langkah perundangan, pentadbiran dan lain-lain untuk melaksanakan kewajipan mereka untuk mencegah dan memantau pencemaran jerebu rentas sempadan ini. Menurut dasar dan prinsip undang-undang antarabangsa, apabila berlakunya perlakuan yang bertentangan dengan mana-mana peruntukan perjanjian antarabangsa, negara yang menjadi sumber pencemaran dikehendaki untuk membaik pulih kerosakan dan keadaan yang terjejas, membayar ganti rugi dan pampasan kepada pihak yang terjejas. Soalan saya, sejauh manakah negara-negara kita telah menuntut ganti rugi di atas kerugian yang kita alami ini? Saya kira sudah tiba masanya Malaysia untuk mendesak Indonesia agar merealisasikan rancangan jangka masa panjangnya yang
dijanjikan dalam sidang kemuncak iklim PBB di Paris yang mencakupi penghentian pembangunan di lahan gambut, memulihkan tanah gambut terjejas serta lebih banyak pendekatan pencegahan yang difokuskan dalam mengelola kebakaran hutan. Tindakan ini amat penting bagi memastikan kelangsungan pencegahan masalah jerebu rentas sempadan sekaligus mampu mengurangkan masalah jerebu pada masa yang akan datang. Tan Sri Ketua, AATHP telah wujud hampir 20 tahun. Namun pertemuan antara negara anggota yang diadakan pada Jun 2023 yang lalu masih belum wujud satu undang-undang yang lebih ketat. Bahkan pelaksanaannya yang tidak konsisten turut melemahkan perjanjian tersebut. Tanpa penguatkuasaan yang ketat, pihak yang tidak patuh boleh terlepas daripada bertanggungjawab untuk mengekalkan kitaran aktiviti yang menyebabkan jerebu. Oleh itu, pihak kerajaan mestilah mempunyai pelan hala tuju baharu yang merangkumi langkah penguatkuasaan yang lebih kukuh selain turut memerlukan penyelarasan undang-undang negara anggota. Penyelarasan undang-undang tersebut haruslah bersekali dengan penyelarasan mekanisme antara anggota ASEAN, iaitu dengan mempunyai penunjuk kualiti udara standard untuk digunakan di semua negara dalam memantau dan mengesan pencemaran udara berdasarkan metodologi yang sama dan bertindak sewajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan berkenaan situasi jerebu yang melanda negara di Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menekankan bahawa jerebu telah melanda Malaysia lagi pada bulan ini. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada paras yang tidak sihat. Ceras 155, Banting 156, Kelang 155, Petaling Jaya 143 dan lain-lain. 9 daripada 10 stesen pemantauan di Johor telah mencerca unhealthy API dengan izin semalam. Dan seperti biasa, Tan Sri Yang di-Pertua, secara langsung atau tidak langsung, kita akan memandang kepada the usual suspect, iaitu Indonesia apabila kes ini berlaku. Dan seperti biasa juga, Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakal, menyatakan tidak ada jerebu merentas sempadan ke Malaysia dalam kenyataan rasmi di Jakarta setelah Kerajaan Malaysia menghantar surat kepada Indonesia dan negara-negara ASEAN lain yang terkesan kejadian jerebu rentas sempadan sekaligus menangani masalah itu. Walau bagaimanapun, berdasarkan data titik panas yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi ASEAN, pada tanggal 7 hari bulan ini, Sumatera dilaporkan memiliki sebanyak 188 titik panas. Kalimantan memiliki 151 titik panas, sementara Malaysia tidak melaporkan adanya titik panas. Di samping itu, pakar kesihatan persekitaran Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, penafian yang dibuat oleh negara jiran itu ditolak kerana secara jelasnya terdapat pembuktian melalui pergerakan angin membawa jerebu dari Sumatera ke Semenanjung, manakala dari Kalimantan ke Sabah dan Sarawak. Tan Sri Yang di-Pertua, menteri boleh menipu, ahli parlimen boleh menipu, tetapi sains tidak menipu. Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan ataupun AATHP ialah perjanjian alam sekitar yang telah ditandatangani pada tahun 2002 oleh semua negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur dan Malaysia merupakan penandatangan yang pertama. Malangnya, isu ini masih tidak terselesai selepas 21 tahun. Ya, memang tidak dikecualikan bahawa terdapat syarikat berlandangan Malaysia yang beroperasi di Indonesia dan melakukan amalan tebang dan bakar pokok. Ini terbukti apabila Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Menteri meminta syarikat di Malaysia supaya mematuhi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan yang dilancarkan pada 2 April tahun ini. Malangnya, sebagai negara yang telah menandatangani AATHP, Malaysia dan Indonesia tidak mempunyai sebarang undang-undang untuk menyekat syarikat yang menggunakan pembakaran untuk membersihkan tanah. Selain itu,
warga Indonesia juga kurang kesediaan untuk menyelaraskan perundangannya dengan AATHP, terutama dari segi dasar kerajaan sifar pembakaran. Saya rasa, Tan Sri Yang Di-Pertua, negara-negara ASEAN tidak perlu terus saling menuding jari. Isu yang sama telah berlarutan selama 20 tahun. Sudah tiba masa setiap negara ASEAN untuk meluluskan Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan ataupun THA, Transboundary Haze Act, termasuk Malaysia. Penggumalan Akta THA ini akan membolehkan kerajaan Malaysia mengambil tindakan sivil dan tindakan jenayah terhadap apa-apa mana-mana entiti yang mengakibatkan pencemaran di Malaysia, tidak kira gejala ini berlaku di mana jua. Kerjasama diplomatik serantau ASEAN seharusnya bukan alasan untuk menangguhkan pelaksanaan undang-undang yang boleh dikuatkuasakan seperti THA yang dikemukakan di Malaysia pada tahun 2019 dan kemudian dibatalkan pada Ogos 2020, walaupun beberapa syarikat milik Malaysia dikaitkan dengan kebakaran hutan di Indonesia. Banyak bukti terhadap kaedah tradisional ini iaitu tebang dan bakar pokok membawa risiko kepada kesihatan awam dan operator pelancongan dan syarikat penerbangan dan lain-lain. Berdasarkan laporan Reuters dalam satu kenyataan selepas mesyuarat ASEAN di Malaysia, anggota pertubuhan mengiktiraf kesan buruk alam sekitar dan kesihatan akibat amalan pembakaran tanaman dan komited untuk mengurangkan dan menghapuskannya secara kolektif. Goping ada mencelah. Untuk kesihatan generasi sekarang dan akan datang, Tan Sri Yang Di-Pertua, dan juga untuk memerangi krisis iklim, Malaysia perlu mengubah Undang-Undang Jerebu Rentas Sempadan segera supaya syarikat yang tidak bertanggungjawab ini dapat menerima sekatan undang-undang dan menerima hukuman yang setimpal dengan kejahanaman yang dilakukan oleh mereka hanya demi kepentingan korporat dan peribadi mereka sahaja. Sekian saja ucapan saya. Petaling Jaya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana di waktu petang ni masih lagi beri peluang kepada saya dari Kuala Nerus untuk serta dalam perbahasan berkenaan isu jerebu yang dibetangkan oleh Menteri sebentar tadi. Jerebu ni dah menjadi macam cerita evergreen, berulang-ulang. Berlaku dah berpuluh tahun. Tetapi masih belum ada jalan penyelesaian yang tuntas lah. Apa yang kita boleh menyalahkan mana-mana pihak, tapi kadang-kadang kita perlu tengok juga ke dalam kita sendiri. Apa yang berita yang pada 8 Oktober yang lalu ada satu pembakaran hutan seluas 4 hektar berhampiran Taman Vista Jaya di Port Dickson. Jadi saya mohon penjelasan dari kementerian, berapakah jumlah laporan kes pembakaran terbuka yang berlaku seluruh negara, mengikut negeri, sama ada kebakaran di tempat buangan sampah, lalang, hutan, kebun dan sebagainya. Kita boleh menyalahkan mana-mana orang, tapi kita selesai apa yang dalam kawalan kita dahulu. Dan sejauh mana Jabatan Alam Sekitar lah khususnya, dari segi penguasaannya telah mengambil tindakan di atas pembakaran terbuka yang berlaku di dalam negara kita sendiri. Selain daripada yang kita tahu, aktiviti rondaan, operasi mencegah pembakaran terbuka dan aduan yang diterima daripada orang awam, apakah lagi langkah-langkah komprehensif yang telah dilakukan ataupun akan dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar dalam mengekang pembakaran terbuka oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Dan sejauh mana sehingga kini tindakan tegas Kementerian. Sila. Terima kasih. Saya nak tarik apa yang disebut oleh dalam ucapan tadi, ialah soal kalau kita tengok punca besar jerebu ialah kerana kebakaran kawasan tanah gambut. Apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk memastikan supaya tanah gambut ini digazetkan sebagai kawasan yang dikekal
tidak boleh diteroka. Sebab kebakaran seringkali berlaku, contoh di Pahang, di kawasan Rompin, Pekan, kawasan dan sebahagian besar tanah gambut kita di Sarawak. Dan kawasan ini mutakhir ni, kawasan ini digunakan sebagai kawasan pertanian. Akibatnya pembakaran kawasan tanah gambut menjadi punca utama jerubu dalam konteks negara kita. Yang kedua tentang aktiviti luar darjah. Mungkin boleh dilihat apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk memastikan semua aktiviti luar darjah dapat dihentikan dalam fenomena yang jerubu yang agak kritikal pada waktu ini. Terima kasih. Sikit tambah. Sila masuk dalam bahagian dari ucapan saya lah. Juga saya ingin tahu sejauh mana tindakan tegas dilakukan atas kilang-kilang, sama ada kilang yang ada lesen ataupun cara haram di seluruh negara yang diketahui mencetuskan pembuangan terbuka dan juga pelepasan asap kilang yang boleh menyumbang kepada meningkatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat dalam negara kita. Juga di kesempatan yang ada ini, ada 1 minit lagi, kita kena seimbangkan antara pertanian. Memang negara kita negara pertanian, tanam padi, sawit, dan setiap masa petani-petani akan bakar. Cuma itu perkara yang mungkin tidak dapat kita elakkan. Cuma yang saya nak tahu, apakah kerajaan ada mengadaptasikan teknologi baru yang boleh memastikan pembakaran yang berlaku dalam industri-industri ini tidak memberi kesan negatif pada kualiti alam sekitar. Mungkin dah boleh kerjasama dengan MUSTI dan sebagainya, dan juga Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan supaya ini boleh dikurangkan dari segi risiko ataupun pengeluaran asap yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Dan yang akhirnya, Tuan Seri Yang Bertuah, setakat ini, oleh kerana kesan ini dah kita tahu bila jerubu ni dia mengandungi banyak nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon dan sebagainya, dan juga karbon monoksida yang boleh menyebabkan menjejaskan kesihatan, khususnya golongan rentan, kanak-kanak dan juga warga emas. Adakah sekarang ini berlaku peningkatan mendadak terhadap bilangan kemasukan pesakit batuk dan lelah di hospital kerajaan ataupun dirawat di klinik-klinik di seluruh negara untuk memberi satu indeks ataupun suatu tanda kepada kita bahawa keadaan jerubu hari ini telah memberi kesan yang buruk kepada rakyat dalam negara kita, khususnya yang sebut tadi kanak-kanak, pelajar dan sebagainya. Dan apakah pihak yang terlibat sama di sekolah telah mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh KKM supaya pastikan bahawa anak-anak kita yang pergi ke sekolah itu, yang keluar daripada rumah tidak terjejas dengan kualiti alam sekitar yang semakin tidak berapa sihat sekarang ini. Dan akhirnya saya juga ingin tahu tentang kejayaan memuktamadkan perjanjian penumbang pusat penyelarasan ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu melintasi sempadan ACCTSP melalui perjanjian ASEAN yang diratifikasikan oleh Malaysia, dan Indonesia dilihat sebagai satu mekanisme baru. Dan apakah penyelesaian isu ini di sempadan ini dapat telah sampai ke peringkat yang boleh memberi kita suatu penyelesaian tentang jerubu yang melintasi sempadan ini. Dan tapi kita kena jaga, biasalah dalam perbincangan dengan negara luar ini kita bimbang kadang-kadang ini boleh menyebabkan isu sensitif hubungan diplomatik antara dua negara. Tapi bagaimanapun saya ingat juga antara perkara yang perlu dilihat dengan serius supaya benda ini dapat diselesaikan, dapat memberi kebaikan pada dua belah pihak, negara kita dan juga negara jiran kita. Itu saja Tuan Seri Yang Bertuah. Saya harap perkara ini dapat diambil seriuslah untuk kita supaya tidak berulang untuk tahun-tahun yang akan datang sekiranya dapat kita buatkan. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Ipoh Timur. Terima kasih Tuan Sri Speaker atas jemputan untuk menyampaikan sedikit pandangan berkenaan tentang jerebu ni. Tanggal 30 September, bangun pagi, nampak okey sebab saya duduk tepi gunung lah. Tapi dapat WhatsApp message daripada mak saya yang berumur 60 lebih. Nanti marah pula kalau saya bocorkan umur dia. Dia komplain. Dia kata, engkau tahu tak semalam punya API kat Jalan Tasik berapa? Jalan Tasik itu kawasan Perdana Menteri. Engkau tahu tak API untuk pengkalan Ipoh